Alhamdulillah, hadirin hadirat, sambung bahagian seterusnya masih lagi berkenaan dengan apa yang telah berlaku di Uhud dan juga keadaan-keadaan yang sedang berlaku, yang baru berlaku selepas Uhud. Jadi Allah SWT nasihat kepada orang yang beriman, jangan terkesan dengan kata-kata Yahudi, kritikan Yahudi. Mana Yahudi yang masih ada di Madinah, yang sebelum ni kita semua maklum bahawa mereka ni sekutu, ada perjanjian dengan orang Madinah, sama ada Aus dengan Khazraj. Jadi bila berlaku apa yang berlaku dalam Uhud, ramai di kalangan orang Madinah mati syahid. Dia bukan setakat tu, hadirin, bahkan selepas Uhud pun jemaah-jemaah telah dihantar untuk dakwah. Dan sekitar di Madinah, jemaah dihantar dengan di kabilah-kabilah Arab yang yang ada di sekitar Madinah. Nabi terus hantar jemaah, bertalu-talu dihantar di sekitar Arab untuk sebarkan Islam, Dalam jemaah tu ada qurra, ada ahli Quran. Dan jemaah-jemaah yang dihantar bukan semata-mata mengajar. Zaman ni terdedah, jemaah-jemaah yang dihantar ni terdedah dan ditangkap, dibunuh. Kita tahu kan orang Madinah ni sekarang ni perang dengan orang Mekah. Dan Quraisy ni khususnya telah main peranan besar. Kabilah-kabilah Arab yang kecil-kecil ni, badui-badui orang Arab kampung ni, mereka cari peluang untuk bina hubungan dengan Quraisy. Inilah peluang dia. Untuk kita ada hubungan dengan Quraisy. Mereka tak khabar lagi Islam ke apa, tak tahu ke satu. Perbalahan ni bagi mereka satu peluang. Kalau kita nasib kita molek, maka dapat keuntungan, dapat laba. Jadi macam-macam hal lah mereka buat. Dan sekarang Nabi telah hantar. Dan Nabi tanggungjawab sebagai Rasul, sebagai Nabi, tak perlu hantar sahabat-sahabat untuk dakwah. Jadi dia hantar kepada kabilah-kabilah. Ada yang Nabi hantar pergi, ada kabilah-kabilah mari jumpa Nabi. Arab baru mari jumpa Nabi, tanya Nabi, ketua kabilah mari jumpa Nabi. Ada di antara mereka minta daripada Nabi supaya dihantar orang. Dan ketika baru lepas Khandaq, baru lepas Uhud ni lah yang kita dengar kan, kabilah Zakwan, kabilah kepada Bani Ra'lin dengan Zakwan yang tipu, yang khianat tu kan, minta jumpa Nabi, minta supaya hantar kepada kami dan orang yang mahir Quran supaya ajar kami. Mereka tipu mereka bunuh semua, mereka tawan. Sebab mereka tahu nilai-nilai sahabat ni, khususnya muhajirin yang lari daripada, yang hijrah daripada Mekah ni, ada nilai. Mari boleh jual, Quraisy nak berapa harga pun tak apa, bayar dengan nilai yang tinggi. Dan ini semua keadaan-keadaan yang berlaku. Tapi Nabi SAW tidak peduli. Jemaah terus dihantar. Jadi pergi lagi dengan jemaah dihantar dan mereka terdedah dengan bahaya, diserang. Quraisy pula, walaupun selepas Khandaq pun, sebagaimana selepas Badar sebelum ni pun, mereka terus hantar pasukan-pasukan kecil, pasukan-pasukan kecil untuk serang Madinah. Yang serang Madinah untuk yang mana untuk ganggulah. Jadi keadaan-keadaan begini sebenarnya keadaan orang Islam di Madinah. Bukan adalah keadaan aman lagi. Keadaan Nabi baru je duduk Madinah. Jadi Quraisy telah guna dengan pelbagai cara. Dia kuasa pengaruh Quraisy lebih besar daripada pengaruh Nabi. Dan Arab-Arab Badui ni mereka terkesan dengan Quraisy lagi. Jadi keadaan yang sahabat dalam keadaan bahaya beginilah menyebabkan Yahudi main peran dia pula daripada belah dalam. Jadi Allah Taala bagi tahu kepada para sahabat, ya ayyuhallazina amanu, para orang beriman, la takunu kalladzina kafaru, jangan kamu jadi seperti mana orang kafir Yahudi itu. Wa qalu li ikhwanihim, mereka kata pada saudara-saudara mereka, sekutu-sekutu mereka, saudara-saudara mereka yang mereka sekutu sebelum ni, yang mereka ada hubungan sebelum ni. Mereka kata apa? Mereka kata pada saudara mereka, idza darabu fil ard aw kanu ghuzan, bila saudara-saudara mereka di kalangan Ansar, di kalangan orang Madinah ni bermusafir, dakwah, keluar dakwah. Darabu fil ard ni maknanya musafir untuk pergi dakwah, mana-mana kabilah, jemaah-jemaah yang dihantar, bukan nak pergi perang.
Yang mana mereka dalam perjalanan mereka tu mereka terdedah dengan bahaya. Dan memang telah berlaku pun. Kita tahu 70 Qurra dibunuh. Yang selamat siapa dia? Khubayb dengan seorang lagi, Haris bin Dasinah, yang telah dijual kepada Quraisy. Jadi Quraisy memang nak mana-mana sahabat Nabi, rapat Nabi, kau mahal nilai dia. Dia Khubayb ni masyhur kan? Masyhur. Dan ni keadaan dia. Ni keadaan yang berlaku. Jadi orang Yahudi ni bagi tahu pada orang Madinah yang mana mereka sebelum ni sekutu mereka ni, bila demo ni diberitahu akan dibentuk jemaah, akan dihantar ataupun nak pergi perang. Mereka kata apa dia? Lau kanu indana ma matu wa ma qutilu. Kalau mereka tu duduk bersama kita dengan nasihat kita, duduk kebun kita, duduk jaga kedai kita, duduk niaga kita ni, matu wa ma qutilu. Nasara mereka tidak matu, mereka tidak akan mati dan tidak akan terbunuh. Allah SWT bagi tahu pada kita, jangan peduli keadaan mereka tu, liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qubulihim. Allah Taala telah jadikan usaha para sahabat ni yang sudah ikut Nabi ni di kalangan orang Madinah ni, yang pergi berdakwah walaupun membahayakan nyawa, walaupun ada sebahagian mereka telah dibunuh, dia pergi berjual bersama Nabi, perang dengan Nabi ni, ada yang terbunuh. Allah Taala bagi tahu supaya Allah Taala jadikan kematian para sahabat ni, syahid para sahabat di jalan Allah ni, ataupun usaha para sahabat ni ikut panduan daripada Nabi ni, hasratan fi qulubihim, menyebabkan mereka rasa terkelan, rasa sakit. Allah buat. Sebab apa? Sebab jejah ekonomi mereka terjejah. Kait dengan mereka, sahabat-sahabat ni kuli-kuli mereka sebenarnya. Jadi kerana bila tiba-tiba dengar tak ada dah. Nak kalau tenaga mahal pula kan. Sebab belum ni dia tahu akhir Yahudi. Dia hanya mastermind ya. Tak latih-latih orang. Tiba-tiba demo ni, Nabi kata Nabi hantar dia pergi ke? Kabilah sekian untuk dakwah. Jadi terjejah dia. Itu yang jadi Yahudi nak marah pada Nabi tu. Masih dia ada kaitan juga kadar kefahaman. Allah nak bagi tahu, liyaj'alallahu, Allah nak jadikan perkara ni hasratan fi qulubihim, menyebabkan mereka rasa terkilah sangat. Terkilah. Kerugian mereka hadapi tu. Allah yuhyi wa yumiit. Adapun keadaan mati tak mati ni, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Allah yang menghidupkan, Allah yang matikan. Allah bima ta'maluna basir. Dan Allah SWT apa yang kamu buat jelas belaka. Wala in kutiltum fi sabab, sekiranya kamu terbunuh di jalan Allah, aw muttum, ataupun kamu mati kerana dalam perjuangan kamu, dalam pergi sampai ke Islam, la maghfiratun, nescaya kamu akan dapat keampunan daripada Allah dan rahmat, khairum mimma yajma'un, dan hal lebih baik daripada apa yang kamu kumpul tu. Tengok bila tuntutan agama didahulukan. Sekarang kan mereka ni jadi pekerja-pekerja Yahudi, dia tinggal kena korban. Nak kedai Yahudi, kebun Yahudi semua ni. Ni sahabat-sahabat ni keperluan mereka ni. Jadi bila Nabi minta pergi. Dia pergi tu dah tak ada upah kan. Tak ada upah. Nabi pun susah juga. Makan dia pun secukup. Apa dia? Tamar kongsi 2 orang untuk 1 hari. Dia pergi kabilah Arab baru pergi pula, miskin juga. Tapi sahabat pergi ke mana-mana pandang, dak ahlul Quran, maka dihantar untuk tarbiyah, untuk ajar. Jadi Allah nak bagi jamin kalau mereka pergi berjual di jalan Allah, berperang, kalau mati syahid, itu la maghfiratun min Allah. Atau kalau kamu mati ketika mana pergi sebarkan agama, la maghfiratun min Allah, benar keampunan daripada Allah dan rahmat daripada Allah. Dia waktu khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada apa yang mereka kumpul tu, harta. Sekali lagi takkid, wala in muttum aw qutil, sekiranya kamu mati di jalan Allah kerana sebarkan agama, au qutiltum, atau kamu terbunuh dalam peperangan kerana menegakkan agama Allah, la ilallahi tuhsyarun, kepada Allah juga kamu akan dikembalikan. Nak buat dunia ni, nak perjalanan nak menuju Allah. Cuma cara bagaimana? Nak dalam menyempurnakan perintah Allah, dalam meninggi kalimah Allah. Nak bagaimana manusia kembali pada ataupun daya derhaka pada Allah SWT. Kesudahannya, tak kamu tak segi, kamu jaga kebun kamu ke, mati juga, kepada Allah juga kembali. Tengok mula dibentuk fikrah orang mukmin. Fikrah orang mukmin. Kemudian ayat seterusnya ni, panduan Allah pada Nabi SAW selepas Uhud. Bagaimana nak buat dengan Abdullah bin Ubay 300 lari. Dia yang telah dia lari daripada perang tu, yang Allah tak bagi tahu tu. Bagaimana nak Nabi sekarang ni
Kerana Abdullah bin Ubay tak dapat 300, itu dah berkait dengan mereka ni. Apa yang berlaku dalam Uhud ni ada kaitan dengan mereka. Sebab pergi sebenar dengan 1000 orang lawan 3000, tiba-tiba 300 lagi. Tengok Allah SWT datangkan panduan, fabima rahmatin minallah lintalahum. Allah nak bagi tahu, dengan rahmat Allah semata-mata tak nak bagi tahu pada Nabi SAW, dengan rahmat daripada Allah SWT, maka lintan, kamu telah dapat berlemah lembut dengan mereka. Dapat. Kalau tidak jadi cekat, jadi nak marah kan, jadi bengal ni, tengok mengedah ni. Tambah-tambah Nabi kan, Allah, suasana ni hadirin, suasana balik daripada suasana menyedihkan. Baca kisah ni, kisah menyedihkan. Benda tidak digambarkan. Berapa 70 orang sahabat besar-besar mati kan. Tak bayangkanlah, orang Madinah tunggu di luar Madinah. Tak, isteri-isteri tunggu. Seperti mana Mus'ab bin Umair kan, isteri dia Hamnah binti Jahsh. Tak, bila siapa, bila rombongan siapa dia tanya tetap abang dia Abdullah bin Jahsh. Lagu mana abang aku? Syahid. Tak, dia istighfar pada Allah SWT. Tak. Lepas tu tanya Hamzah pak saudara dia belah mak dia. Hamzah bin Muttalib pak saudara Nabi ni, pak saudara belah mak dia. Maka dia istighfar lagi. Tak? Mati juga pak saudara dia. Khabar kali ketiga, bagaimana dengan Mus'ab? Mus'ab pun syahid juga kan? Mati. Tak, abang mati, dapat saudara mati. Lepas tu suami pun mati. Tak, bila dengar suami mati tu, dia pun menangis. Tak nak tahan. Nabi SAW bila tengok keadaan tu kan, dia kata benar-benar Musa ni pada hati dia ni benar-benar ada kedudukan yang tinggi dalam hati dia. Sebab tu bila dengar suami dia meninggal kan, dia menangis, tak nak tahan. Ini yang berlaku, belum lagi hak lain. Ada satu orang tak, anak dia semua meninggal, suami dia meninggal, balik. Kadang-kadang menyedihkan. Dan Nabi sendiri, dan Nabi perasaan Nabi tanggung. Kesan. Tak, peperangan ni besar. Tak. Jadi dan apa yang Nabi kena akan buat pada zaman ni? Allah Ta'ala datangkan panduan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datangkan panduan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok pedang hasil daripada ghanimah tu pun teringat pada Hamzah. Teringat pada Mus'ab bin Umair. Mana kesudahan benar-benar bagi kesan yang dalam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu ayat Quran bagi tahu pada Nabi, supaya Nabi berlemah lembut dengan munafikin. Berlemah dengan Abdullah bin Ubay. Allah kata walau kunta faddan ghalidhal qalb, kalau kamu bersikap keras wahai Muhammad. Tak, faddan ghalidhal qalb, kalau kamu bersikap keras, buat kering, tak layan, mecok, tak, hati cengeng, nak marah, Allah nak katakan lang faddu min hawlik, nasib mereka akan lari daripada kamu. Abdullah bin Ubay akan lari, munafikin 300 orang ni lari. Dan mereka sudah buat dah perancangan untuk buat masjid Dirah dah. Tak duduk bersama dengan Nabi. Tapi tengok Nabi, nubuah ni, kita kena faham nubuah ni. Nabi kena telan kepedihan ni, ketidaksefahaman dengan Nabi SAW ni dah. Adik belakang ni, dia tindakan telah dibuat langgar Nabi dah. Nabi kena telan. Dia Allah Ta'ala perintah pada Nabi ke apa? Fa'fu anhum, maafkan mereka. Lepas tu wastaghfir lahum, istighfar untuk mereka ni. Baik nak, bukan kata depan molek belakang Natal ni, tak ada. Nabi kena maafkan mereka. Lepas tu Nabi kena istighfar untuk mereka. Lepas tu yang terakhir tengok wasyawiruhum fil amr, musyawarah macam biasa dengan mereka. Sebab Nabi ni sebagai Nabi, sebagai ayah, anak dia belakang nak tarbiyah. Sebab tu 300 ikut Abdullah bin Ubay ke akhir kan, Nabi nak wafat tinggal berapa? Tinggal 12 orang. Dengan kesabaran Nabi, dengan kejujuran Nabi, tarbiyah ni orang berubah. Jadi Allah Taala perintah pada Nabi fa'fu'an, ni nubuah. Sebab tu bila kita baca Quran lagu ni, lepas tu tengok dengan sirah, kaitkan dengan sirah. Dan baru kita faham bagaimana Nabi susah payah dengan darah, dengan perasaan, dengan air mata ni, bina umat ni untuk jadi umat Islam ni, untuk menjadi minal muslimin ni. Kita dengan mudah-mudah ya nak keluarkan orang ni, bukan orang kita ni, ni pecah belah umat. Tengok Nabi munafik jelas. Tengok Nabi semaya pada dia, kafirkan dia lagi. Dengan sebab kesabaran Nabi ni, yang munafik lain itu berubah tu. Ini cara untuk menyatukan umat. Dan ni dah jalan ulama ni.
Jadi Allah Ta'ala bagi tu, maafkan mereka, istighfar pada malam, minta ampun untuk mereka. Lepas tu wasyawiruhum fil amr, musyawarah macam biasa. Musyawarah macam biasa. Agama tak ada rahsia, Nabi semua musyawarah. Semua musyawarah. Wasyawiruhum fil amr. Wasyawiruhum fil amr. Lepas tu kan musyawarah kan, bahaya ni musyawarah dengan orang munafik ni muslim. Tak ada. Fa idza azamta, bila kamu azam ya buat keputusan apa? Fatawakkal 'ala Allah. Tawakal pada Allah. Kita ada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah Ta'ala suka pada orang yang mana bertawakal pada dia, gantung pada dia. Kamu pastikan perintah Allah lagu mana. Dan ni perintah Allah Subhanahu Taala. Ya, kalau Nabi lagu ni, bagi kita lagi lah. Ada kesalahan ke apa orang kita ni? Tak, kesalahan ke apa? Bos takat kata kita macam-macam tu tak ada apa sepatutnya lah. Ini munafik jelas dah. Tindakan dia tu Hamzah syahid, Mus'ab bin Umair syahid. Kerana tindakan dia. Tapi tidak dibesarkan isu tu. Tidak dibesar, tak kecek pun. Bahkan Allah Ta'ala potong tu, maafkan mereka, istighfar untuk mereka. Dia musyawarah macam biasa dengan mereka. Musyawarah macam biasa. Dia tentu dah amalan-amalan ni digiatkan masjid, amalan di masjid Nabi, dakwah dia dengan taklim dia, dengan Quran dia, dengan semaya jemaah. Lepas tu baca Quran hari Jumaat, akan baca surah Munafikun ke apa ke tak. Ini tarbiyah. Semaya-semaya ni tarbiyah. Semua semaya ke islah orang ni, semaya ke. Yang surkum, kemudian Allah Taala bagi tu hakikat ni, yang surkumullah fala ghali. Sekiranya Allah Taala tolong kamu, maka tak ada siapa boleh kalahkan kamu. Tapi wa in yakhzulkum, tapi kalau Allah tidak tolong kamu, maka siapa boleh tolong kamu selain daripada Allah? Tak ada. Islam ni kemenangan demi kemenangan hanya dapat dengan nusrah Allah, dengan pertolongan Allah. Allah Taala tak pernah bagi pada nabi kekapan yang sempurna. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang mukmin itu bertawakal. Wa ma kana nabiyyin an yaghul. Ni pula isu lain. Ni lepas perang pula. Ini yang dimainkan oleh munafikin. Tengok munafikin Yahudi belakang mereka ni nak tuduh Nabi ke apa dia? Nak tuduh Nabi dalam riwayat, dalam Tabari ke, dalam Qurtubi ke, hatta Ibnu Katsir. Ayat ni ke tidak patut bagi mana-mana Nabi untuk khianat. Yaghul ni khianat ke apa dia? Ambil rampasan perang ghanimah tu secara sembunyi, bagi tahu siapa-siapa. Adakah patut royak pada Nabi? Tak. Nabi ambil ada benda dia kena pedai ke, tak, baju besi ke, tak, secara sembunyi tuduh Nabi lagu ni. Ini tak sesuai. Tak, Nabi ada bahagia dia dah 1/5 untuk Nabi dah sebelum dibahagi pada orang lain. Ini tuduhan apa dia ni? Nabi ambil apa dia? Orang Yahudi, orang munafikin ni tak tuduh Nabi ni. Yaghul ni apa dia? Ambil kesempatan khianat. Ini sesuai ni sebenarnya. Tak. Mereka tuduh Nabi ni kerana nak khianat sini, bukan khianat ambil bagi-bagi rampasan perang ghanimah ni. Tak sesuai dengan Nabi ni. Bukan isu tu yang munafik nak mainkan pada Nabi. Yang mereka mainkan isu ni, Yaghul ni khianat di sudut mana? Dia tuduh Nabi SAW oleh kerana Nabi nak berkuasa, nak kuasa, nak kedudukan kan. Nabi ni telah guna sentimen agama ni, mainkan sentimen agama ni sehingga orang ni siapa kepada dia? Korbankan diri dia, mati ke diri. Ini yang diwar-warkan oleh munafikin di Madinah. Timbulkan kebencian masyarakat orang Madinah kepada Nabi SAW. Dia tengok keadaan lagu mana, balik ke rumah kan, ramai syahid. Dia bagaimana suasana menyedihkan tu orang Madinah ni. Dia ketika lagu ni sepatutnya dia salah, patut dia tak, tapi munafikin tidak, bukan setakat tu. Masa ni dia timbulkan isu. Dia tengok Muhammad tak, kerana ingin nak jadi kepala, nak jadi, dia sanggup tak guna orang kita ni sampai mati orang kita ni. Dia manipulasi apa dia? Tak. Kepentingan dia tu dia manipulasi dengan agama yang dibawa tu sehingga orang korban kan nyawa dia, sehingga janda, isteri-isteri orang, yatim, anak-anak orang. Ini khianat dia sudut ni. Ini baru sesuai dengan keadaan Nabi. Jadi Allah Ta'ala turun, makan tidak ada mana-mana Nabi berkhianat. Agama ni bukan khianat. Perjuangan yang Nabi buat ni bukan khianat. Tapi munafikin pandai ni khianat. Khianat pada orang Madinah. Dalam mari menupai kita.
Tak tupai harta kita, tupai benda kita, lepas tu guna orang kita tu semata-mata dia nak jadi kepala tu orang kita kau berdiri. Munafikin kan. Ni sentimen dia main. Dia main. Allah Taala bagi tidak patut bagi Muhammad Nabi khianat pada umat dia. Dia siapa dia khianat, apa yang dia ambil tu Allah SWT akan hitung dia ke dia. Allah Taala akan masuk ke dia, Allah Taala akan bakar dia melalui apa yang dia ambil pada hari kiamat nanti. Summa tuwaffa, kemudian setiap jiwa ni akan dibalas mengikut apa yang dia telah buat. Dia tidak akan dizalimi sedikit pun. Allah Taala tak jawab. Tak jawab. Cuma Allah Taala bagi tidak patut bagi mana-mana nabi yang kami utuskan khianat. Tidak. Dia tak layak dinisbah pada nabi khianat. Sebab tu Allah Taala tidak peduli. Allah Taala bagi tahu kesal bagi orang khianat lagu mana akibat dia. Orang lagu ni akhirat nanti ni Allah akan balas. Setiap jiwa ni akan dibalas mengikut apa yang dia telah buat. Dia tidak akan dizalimi sedikit pun. Cuma Allah kata afaman ittaba'a ridwanallah kaman ba'a bi saqatin minallah ma'wahu jahannam. Adakah sama orang yang mana benar-benar ikut redha Allah, ikut perintah Allah untuk dapat redha Allah, sama dengan orang yang mana telah dapat kemurkaan Allah SWT, dia kesudahan di neraka? Tengok tu buat perbanding. Boleh munafikin ni sepatut dia masalah, dia tak rasa dia buat masalah. Kerana dia jadi lagu ni, tapi dia tak rasa dia buat masalah. Ini masalah munafikin. Dia langgar perintah Allah Ta'ala ni. Sebab tu kita kata langgar perintah Allah ni kefasadan paling besar sekali ni. Tapi munafikin dia tak rasa. Tak. Dia salahkan orang, dia salahkan kerana cadangan dia tidak diterima. Salah berlaku kerana keputusan Nabi itu buat gitu. Tak cerdik dia bagi tahu keadaan dia. Jadi ni Allah Ta'ala ulas semua bagi tahu. Adakah sama orang yang mana ikut redha Allah dengan orang yang mendapat kemurkaan Allah dan kesudahan neraka jahanam, wa bi'sal masir, hum darajatun indallah. Dan mereka ni, para nabi ni, para muslim, dia ada darajat di sisi Allah SWT yang tinggi, dan Allah Ta'ala basir tentang apa yang manusia buat. Sesungguhnya nabi ni nabi sebenarnya. Bagaimana kamu tuduh nabi ni khianat? Laqad mannallahu 'alal, sesungguhnya kami telah bagi, sesungguhnya Allah SWT telah bagi kurnia yang sangat besar kepada orang mukmin. Kurnia apa dia? Kurnia yang besar tu apa dia? Idz ba'atsa fihim, ketika mana dia telah hantar pada mereka seorang rasul di kalangan mereka sendiri. Ni nabi ni. Ni tugas nabi ni. Yatlu 'alaihim ayati, yang baca pada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, membersihkan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajar pada mereka kitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafidhan, yang mana mereka sebelum nabi mari ni mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Ni tugas nabi ni. Tapi perjuangan nabi, usaha nabi sampai peringkat kalau berkait dengan jihad kan tak? Orang yang lemah iman, dia munafik tak? Dia pandai ni satu orang ni buat kerja bodoh. Sebab tu bahaya nifak ni, cinta pada dunia ni, dia jadi tak faham hakikat agama ni. Ya agama boleh ambil kita, dia akan pesan pada anak dia ni pasal munafikin ni, tak? Agama ni sekadar ya. Tak? Jangan siapa nyawa kita derjah, jangan siapa. Pasal nak melon ni gini kan? Ni ayat-ayat dia. Dan kita pun terkesan. Tapi tengok Quran. Sebab tu kita faham sirah Nabi. Agama ni kena sungguh-sungguh. Berjuang sungguh-sungguh. Dan ketika mana Nabi baru habis ke apa dia? Habis Uhud ni pun dah jemaah-jemaah dihantar. Dan jemaah ni dah bahaya belakang. Ketika tu, dakwah ketika itu bukan seperti mana kita bagi tu hantar jemaah ke Pulak ke Gok ke, tak ada gapo. Orang sambut ya, orang suka. Cuma orang tak sembahyang. Dia suruh masyarakat sambut tu suka belakang. Keadaan kita tu pun kita seremah. Nama sahabat ni nak pergi hantar jemaah ni, tadi dah bahaya. Ditangkap, dibunuh. Nilai sahabat ni kita sekarang ni baik muka balas dengan Quraisy. Quraisy nak beli sahabat ni. Nak marah ni apa yang berlaku di Badar, apa yang berlaku di Uhud ni kan tak? Jadi kabilah-kabilah di kalangan Quraisy ni nama tak ada harga belaka. Khubayb harga dia berapa, Sayyidina Umar harga dia berapa, ada harga belaka. Kalau kamu ada jalan boleh higak ni semua Arab semua tahu. Zaman tu perkara ni perkara biasa. Tapi Nabi, walaupun Nabi tahu keadaan ni, tapi untuk sebarkan risalah, untuk sebarkan Islam, Nabi teruskan juga. Gerak juga. Tawakal pada Allah SWT. Tawakal pada Allah SWT. Sebab tu kan masa lepas ni, lepas Uhud lah, kisah berkenaan dengan doa kunut yang kita kata ada kunut lepas subuh ni. Sebenarnya kunut sembahyang subuh tak ada kunut asalnya. Sembahyang 5 waktu daripada Mekah lagi. Tak. 3 tahun di Mekah, kemudian di Madinah Nabi duduk siapa ke Badar, tak ada kunut. Siapa ke Uhud tahun ketiga, tidak ada kunut lagi. Lepas Uhud ni rombongan daripada
Bani Zakwan mari jumpa Nabi. Mereka tipu Nabi. Mereka tunjuk minat mereka pada agama, mereka tunjuk minat Islam. Jadi mereka minta dengan Nabi supaya hantar qurra, orang mahir Quran ni pada tempat kami untuk ajar pada kami Quran. Nabi dengan penuh semangat. Bila dengar tawaran begini, Nabi telah hantar. Dari riwayat kata 70 orang, dari riwayat kata 40 orang, walau bagaimana 40 orang. Jadi bila sampai situ, ada mereka semua ditangkap. Dan mereka dibunuh. Dia orang yang ada nama tu, orang dibunuh siapa dia? Orang Madinah. Orang Madinah dia bunuh lalu. Sebab tak ada nilai. Sebab Quraisy nak orang Mekah, orang Muhajirin. Jadi Khubayb dalam itu ada. Lepas ada seorang lagi. Jadi dua orang ni dijual pada Quraisy. Maka Quraisy beli. Kena igak. Ini keadaan sahabat. Terdedah. Dan lepas tu Nabi hantar lagi. Lepas peristiwa tu lah Nabi bila dengar pengkhianat tu kan, Nabi hantar pasukan dan Nabi doa sebulan dalam semaya subuh kunut kan. Doa sebulan kunut untuk apa dah? Untuk laknat pada kabilah ni. Di situ bermulanya kunutnya. Sebab tu lepas tu kan, lepas selesai dah kabilah ni pun telah diserai dah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak ada dah, berhenti dah. Sangat berhenti. Dia untuk satu tempoh ya, Cuma oleh kerana ada sahabat juga buat, bila keadaan berlaku pada zaman dia musibah, maka mereka doa kunut. Dan ini dibuat oleh Ibnu Abbas ketika mana di Mekah. Jadi bila seperti Mekah, tabi'in di Mekah tengok lagu tu kan tak? Maka dia teruskan. Sebab tu kalau di Madinah tidak ada, sampai sekarang tidak ada, sama ya. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali di Madinah kan? Tidak ada. Itu hak sebenar. Cuma fuqaha pula jadikan perbalahan, jadikan semaya Syafi'i lagu ni. Sebenarnya tidak. Sebenarnya bukan lagu tu. Sebenarnya seperti ni. Ni kisah dia sebenar, sirah dia. Tapi kita nak bagi tahu bagaimana keadaan ketika selepas Uhud ni. Jemaah-jemaah terus dihantar kabilah-kabilah untuk ajar Quran, untuk sebarkan Islam. Bila pergi di Najran, bila Nabi tahu kabilah tu ada kekuatan tentera untuk serang Madinah, baru tentera dihantar. Tapi kalau kabilah tu tidak ada kekuatan apa-apa, maka jemaah dihantar begitu ya. Dihantar begitu. Dan ini yang telah dihantar. Walaupun bagaimana mereka terdedah dengan Quraisy, pasukan kecil ni yang cari peluang untuk serang sahabat. Maknanya dengan pengorbanan lah, usaha ni bergerak dengan pengorbanan, dakwah dibuat dengan penuh pengorbanan. Itu keadaan dia. Dan ni tugas Nabi ni. Mereka dah tuduh Yahudi di Madinah main peranan, munafikin main peranan. Usaha Nabi sampai tahap bawa orang Madinah sehingga perang ni, sehingga mati ke diri ni. Mereka bikin Nabi khianat. Nabi ambil kesempatan. Nabi istaghalla, dia guna ghullu daripada istighlal. Dan ambil kesempatan di atas kebodohan dia bagi tahu puak-puak kita ni, dan semata-mata dia nak jadi ketua, dia main sentimen agama dan untuk korbankan diri dia supaya dia nak jadi itu yang dituduhkan oleh munafikin. Allah Ta'ala Tuhan ya, tidak, bahkan sebenarnya Allah SWT bagi kepada kamu kurnia yang sangat besar. Apa dia? Allah Ta'ala utus Nabi di kalangan kamu. Tengok balik Quran betul semula. Nak betulkan suasana ni. Sebab bercakap lagu tu kan, dengan situasi sekarang ni, mati ayah kita sebab Nabi, mati tok lelaki kita sebab Nabi, mati pak dawah kita sebab Nabi. Semua sebab Nabi dituju. Situasi itu. Dan munafikin main peranan. Dan Yahudi belakang tu main peranan. Kata kalau buatmu ikut aku tak jadi lagu ni. Kata dah ikut sangat lagu ni. Mati. Pas masa ni pula, lepas ni pula atas lagi semua kena pula lagu tu. Bahaya kan? 70 orang pula mati. Keadaan. Ini apa yang Allah telah uji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bab pengalaman ada dah di Mekah kan. Nabi telah kena berat dah di Mekah. Tak tarbiyah, jelas dah. Tak perintah Allah, tak terkesan dah dengan orang. Jadi terus, jalan terus. Jadi Allah Taala bagi tahu supaya nak reda kan. Sebab tu Quran sebagai penawar. Allah Ta'ala, cara Allah Ta'ala gambarkan, turunkan ayat, bagi tahu. Jadi orang yang baca Quran, orang mana nak baca Quran kan, jelas apa yang Allah Ta'ala bagi tu. Ni hak, ni yang berlaku sebenarnya. Dan ni tugas Nabi sebenarnya. Nabi, satu nikmat yang sangat besar Allah Ta'ala telah hantar Nabi yang bagi tahu pada mereka tentang Allah, tentang akhirat, membersihkan jiwa mereka, ajar pada mereka kitab, perintah-perintah Allah, hukum-hukum Allah, dan ajar mereka hikmah, yang mana mereka sebelum ni sesat, orang yang mana sembah berhala. Awalamma asabatkum musibatun qad asabatum mislaiha qultum anna hadha. Maka Allah Taala bagi tahu ni sebagai jawapan daripada Allah. Apabila telah menimpa mereka musibah yang mana telah qad asabatum mislaiha,
yang mana para sahabat telah kena seperti mana yang sahabat kena di Uhud ni. Maka mereka tertanya, qultum anna hadha, kamu tertanya anna hadha, bagaimana boleh berlaku lagu ni? Bagaimana boleh berlaku lagu ni? Kena ni, mati ni, ramal syahid ni. Sedangkan dijanjikan 3,000 malaikat ataupun 5,000 malaikat. Jadi ini iskal ni. Iskal pada orang mukmin ni. Jadi Allah Ta'ala tu ayat, qul huwa min indi anfusikum. Katakanlah wahai Muhammad, huwa min indi anfusikum. Ini punca daripada diri kamu sendiri. Punca daripada diri kamu sendiri. Nah, bila mari ujian sikit, terbalah lalu. Tak, payah sebab tu nak sabar ni tak. Bila mari ujian tengok perintah Allah dulu. Bukan kalau kabuk, kobar kat sir dia. Tak, orang umat lagu ni boleh dimanipulasi, Bila diugut dengan sedikit ketakutan, balah lalu. Diugut dengan ekonomi terjah sikit, tak boleh. Dia jadi sabar. Sebab tu dia kena jelas benar. Jadi orang yang mana tak boleh beli, tak boleh jual ni. Walaupun keamanan dia terjejah, walaupun rezeki dia terjejah, ni tak boleh. Ni kena cocok belakang dah. Tak tenang ni sebab piuk nasi tak terjejah ya. Tak gaji jalan. Pun ugut sikit. Itu keadaan sebenar. Sebab tu nak jadi orang merdeka sungguh. Nak jadi merdeka sungguh. Merdeka. Jiwa tu merdeka, baru boleh buat kerja, baru boleh patuh pada Allah SWT. Sebab tu kena banyak amal sir, tak pujuk diri kita, benar-benar jadi hamba Allah SWT. Jelas tetap akhirat. Allah Ta'ala kata, qul huwa min indi. Katakanlah, punca musibah yang berlaku dalam Uhud tu diri kamu sendiri. Qanun Allah, qanun nusrah ada, qanun kegagalan pun ada. Kamu ambil qanun tu akan gagal. Innallaha ala kulli syai'in, dan Allah SWT tentang segala sesuatu sangat berkuasa. Wa ma asabakum, sekali lagi Allah Ta'ala, apa yang menimpa musibah yang menimpa kamu pada hari perjumpaan dua kumpulan itu, fa bi idznillah, semua tu dengan izin Allah belaka. Tengok ni, mari penawar. Baik kamu kena musibah ke, semua dengan izin Allah. Allah lah izin, Allah buat belaka. Wal ya'lamal mu'minin, supaya kami dapat zahir siapa benar-benar mukmin. Masa tu waktu baik orang yang mana lemah iman dia pada Allah Ta'ala akan keluar macam-macam. Tak reda dengan Allah SWT. Wal ya'lamal ladzina, supaya kami dapat zahir ke siapa dia munafik, siapa dia nafik, siapa dia nafaku. Wa idza qila ta'alu, orang munafik bila dikata pada ta'alu, mari qatilu fi sabilillah, marilah kita berjuang di jalan Allah, perang di jalan awid pun ataupun kita pertahankan. Qalu, mereka jawab, law na'lamu kitana lattaba'nakum. Kalau kami tahu siapa perang kalau ikut kamu ni, kalau kami tahulah kerana ikut kamu siapa kena perang, kami tak akan ikut kamu ni. Ni orang cinta pada tasawuf terjejah kehidupan dia ni bahaya. Dia kena pujuk ni. Lah kali mati juga kan. Kita duduk selesa lagu mana pun mati. Seorang bermula dalam kubur, malam pertama, malam dua, seterusnya. Kesusahan yang sama juga. Orang yang mati jalan Allah, susah pengorbanan atas dunia tu, dengan orang yang duduk senang-senang ni tiba-tiba mati, serupa ya. Bahkan hak ni lebih susah lagi. Hak ni Allah tak nak bagi tahu dah. Mati di jalan Allah lagu mana? Allah nak sedia kan. Allah nak bagi tahu orang kecek lagu ni hum lil kufri yauma idzin aqrab minhum lil iman. Orang lagu ni mereka pada hari tersebut tu kekufuran itu lebih hampir daripada iman. Mereka. Sebab apa? Yaquluna bi afwahihim ma laysa fikum. Mereka kecek apa yang tidak ada dalam hati mereka. Kecek apa yang tidak ada dalam hati mereka. Gapo dah kecek? Luar lagu lain, dalam lagu lain. Luar kata beriman, dalam sembunyi kekufuran. Wallahu a'lam bima yaktumun. Allah Ta'ala tahu apa yang mereka sembunyikan. Iaitu orang yang kata lagu mana, alladzina qalu li ikhwan, orang yang mana bisik sama kepada saudara dia di kalangan Ansar ni. Wa qa'adu, tak segi. Dia wujud. Kalau ata'una ma qutilu. Tengok tu, kalau mereka tu kalau dengar pendapat kami duduk tak pergi, tak mereka tak kata terbunuh, tak akan mati. Qul, katakanlah, fadra'u an anfusikumul maut. Kalau gitu kan, cuba selamatkan diri kamu, jaga diri kamu supaya kamu tak tepuh dengan mati tu. In kuntum sadiqin. Mati juga. Kemudian tunggu ayat, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu menyangka bahawa orang yang mati di jalan Allah itu mati. Tak mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim, bahkan mereka hidup di sisi Allah, yurzakun farihina bima atahumullah, mereka bergembira dengan apa yang Allah Ta'ala bagi pada mereka daripada kurnia dia.
Bahkan wa istabshiruna bil, mereka bagi berita gembira kepada orang yang mana belum menyertai mereka, belum mati syahid lagi di belakang mereka tu. Mereka nak kata apa dia? Allah khaufun alaihim wa lahum, jangan kamu takut mati syahid ni, dan jangan kamu rasa sedih, tak kesedih. Ini bukti ni, ini yang orientalis ni, yang barat tak suka ni Quran ni. Benda ni Quran tanah ni pada kita. Mati syahid ni satu kenikmatan yang sangat besar. Bila tidak ada hutang, bila tidak ada masalah dengan sama-sama kita lah. Kalau tidak, mati syahid 10 kali pun tak selamat juga. Tak selamat juga. Tapi orang mati syahid ni tak, sebelum darah dia sentuh, dosa dia diampunkan belakang. Sebelum darah dia jatuh, semua dosa taklah ampunkan dia. Yastabshiruna bi ni'matin, mereka begitu gembira dengan nikmat yang Allah SWT bagi pada mereka, dan kurniaan dia. Wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'min, Allah Taala tidak akan sia-siakan balasan yang mukmin. Alladzina istajabu lillahi wa rasulihi min ba'di ma asabahumul qah lilladzina ahsanu minhum wattaqu ajrun 'azim. Allah Taala bagi tahu orang yang mana menyahut suruh Allah dan Rasul selepas mereka sudah luka-luka dah. Sudah luka. Lilladzina ahsan, kepada orang yang mana sahut juga suruhan ni, bagi mereka dia jaga perintah Allah SWT. Allah Taala katakan ajrun 'azim, bagi mereka ganjaran yang sangat besar. Ni siapa dia ni? Ini sahabat dia ada perjalanan balik dah. Mungkin duduk di Uhud 2-3 hari dah, duduk tanah semua jenazah orang Islam ke dah. Dia ambil belakang jenazah kafir, masuk dalam lubang belakang ke. Sahabat yang buat belakang ni. Mened dah. Abu Sufyan lari dah. Quraisy. Jadi dalam perjalanan balik nak sampai di Madinah tu, maka Nabi dapat berita bahawa Abu Sufyan, Quraisy sudah bentuk satu pasukan untuk serang Madinah semula. Dan Nabi SAW buat pengumuman, sekarang pergi semula ke Uhud. Pergi semula ke medan perang. Bayar ni pun payah ni A ni. Luka dah kan. Balik nak apa Madinah dah. Nabi minta supaya balik semula, pergi semula ke Uhud semula. Pergi semula. Pergi kejar pasukan Abu Sufyan tu. Jadi siapa boleh pergi? Kau boleh pergi ya. Kau pergi dah. Kau tak pergi lagi, Nabi tak benar. Tengok ni, tengok ajib perintah Allah. Kau pergi dah kan? Kau tak pergi lagi, kau segar-segar, kau siap-siap tak pergi lagi tu kan? Nabi tak benar. Nabi suruh pergi luka. Ni ujian. Dia sahabat pergi belakang kan? Dengan luka-luka. Ni payah lah luka kan? Oh, macok orang backing belakang jadi ni. Maksud ni. Sedek kecil lah. Oh, backing. Orang tanya lapar backing, tanya sakit backing. Lapar backing, sakit backing. Tak. Masa ni perangai sebenarnya. Tapi kalau masa lapar boleh senyum lagi, masa lapar termolek lagi, tak, masa sakit tak boleh ikut arah lagi ke tak? Oh. Ni sahabat. Oh, salah puji tu ayat puji kan. Dia dengan sahut sebelum nak pergi lagu mana luka-luka ni? Tak. Allah Abu Sufyan bila dengar tak, Allah Taala datang ke asbah, datang satu orang, tak, orang musafir datang, tak, jumpa dengan kepulauan Abu Sufyan. Dia tanya nak gimana? Dia kata nak pergi sekarang. Tak segi lah. Dia mau tu mari semula. Siap sedia. Abu Sufyan dia orang Cina, dia mau duduk dia elak, tak gerak dah habis gas dah kan dah. Kita pergi sekarang gitu. Tak, sebab kita ramai sahabat ni letih habis dah ni. Tak, 700 lepas tu pula masa berlaku masalah tu kan dah. Lembek lotek dah ni. Lepas tu sahabat pula duduk siap belakang, gali-gali kubur belakang ni. Letih dah, dia ada elak dah. Lepas dia ramai. Hok segar-segar ramai lagi. Hok gitu, hok segar-segar belakang. Mereka ingat dengan buat lagu tu mereka boleh. Tapi Allah datang ke keadaan. Allah tak hantar orang. Orang kita bagi tahu tak segi, dia mau tu mari dengan penuh ramai lagi mari nak serai kamu. Kejut, kerana kejut kan tak? Allah buat kan tak? Allah Taala campur takut dalam hati dia. Lari balik ke Madinah. Sebab tu hati manusia dah lengah. Kamu tengok perintah Allah. Ujian ya. Sebab tu dunia hakikat ujian ya. Kita boleh tengok sebenarnya Badar berlaku sebenarnya. Allah sahabat ni sikit 313, 300 lebih. Tak ada kelengkapan lawan yang sempurna ni. Asbab Allah nak buat asbab. Allah nak tengok sahabat ni bagaimana dengan perintah Allah. Ni dia kita begitu. Bah kita jauh lebih lagi. Kita ni Nabi bagi tahu min waraikum ni. Tak, satu orang kita ni sama dengan sahabat 50 orang sahabat kita ni. Amalan kita ni. Satu orang kita ni sama dengan 50 orang sahabat. Bukan 50 orang sama-sama kita. 50 orang sama kita tak ada nilai juga.
Satu orang kita ni amalan kalau kita ikut jalan seperti mana 50 orang sahabat. Bayangkan surah Allah lagu mana? Tak amal perlu. Orang yang mana macam ni satu boleh sikit pada dah. Dia jadi asbab hidayah. Asbab hidayah. Tapi siapa dia nak jadi lagu ni? Apa dia? Lagu ni. Dia tengok ni semua ni ujian ketaatan belakang ni. Ujian taslim ni kata buatan payah. Ujian taslim. Alladzina qala lahumun nas, orang yang mana alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Yang mana orang ramai kata pada dia, Yahudi kata lagu ni. Dok, orang yang telah berkumpul, Quraisy telah berkumpul untuk serang kamu, takutlah pada mereka. Bila orang mukmin ni dengar fazadahum imana, maka bertambah dalam hati mereka iman. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka kata cukuplah Allah untuk pelindung kami. Dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Fanqalabu bi ni'matin minallah. Tengok bertukar musibah tu hok mereka nak jadi satu nikmat. Dia kunia lam yamsashum suun, tidak tepuh, tidak perang, tak jadi perang. Lari gitu, cudah. Lari. Wattaba'u ridwanallah, sebab mereka ikut keredaan Allah Subhanahu taala. Allah buat keadaan. Wallahu dzu fadlin azim. Dia kunia Allah sangat besar, sangat besar. Innama dzalikumus syaitan, Allah bagi. Sebenarnya yang menakutkan kamu tu syaitan. Yukhawifu awliya'ah, dia menakutkan awliya'ah. Dia menakutkan awliya'ah. Yang dia boleh takutkan orang yang ikut dia. Fala takhafuhum, jangan kamu takut pada mereka. Wa khafuni, takut hanya pada aku. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu benar-benar beriman. Baca kata dalam perintah kita taat perintah Allah ni ada kejayaan. Ada kejayaan. Kita bagi tahu dah kan, sedekah tangan kanan, tangan kiri tak tahu lebih hebat daripada api, lebih hebat daripada angin, lebih hebat. Di sebalik perintah ada kudrat Allah, ada pelindungnya Allah. Apa lagi bila benda besar seperti mana semaya kan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ibadat yang kita buat ni ambil daripada Allah Taala jemput Nabi ni. Betul dah dalam ni ada penjagaan. Apatah lagi bila Nabi kata ihfazillah yahfazuk. Nah, jagalah perintah Allah akan jaga kamu. Kita yakin. Yakin. Wala yahzunka alladhina yusari'una fil qur'an. Ini ayat pujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan sifat munafik. Nabi kan munafik ke Yahudi ke umat dia belakang. Bagi Nabi umat dia belakang, orang dia belakang. Jadi cepat terkesan dengan Yahudi ni. Nabi duduk tarbiyah, Nabi duduk ajar Quran, duduk baca Quran, duduk mari sembahyang Jumaat, duduk dengan Nabi ni dah lambat terkesan. Dengan Yahudi sikit terkesan lalu. Ni keadaan umat ni sampai bila lagi ni? Sampai lagi. Umat ni ke arah sesat ni, jibilah kita memang gitu. Ke arah yang bagi nak bunuh ni mudah kan. Tak. Allah Taala buat sunnatullah ke tak? Baik agama, baik dunia gitu. Nak bunuh kan mudah ya, nak bunuh. Nak makan nak suruh bunuh. Tak gitu, tak payah buat gapo, bunuh ha. Nak suruh molek, nak jaga. Jaga. Agama nak suruh bunuh mudah ya. Dan ni jibillah, dan ni ayat gini mari berkali-kali dah ini dalam surah Maidah begini. Allah Taala pujuk Nabi wala yahzunkal ladzi, janganlah menyedihkan kamu wahai mak. Gapo dia? Alladzina yusari'una fil, orang yang mana segera ke arah kekufuran. Segera. Sebab sifat manusia cenderung. Mai tahajud dengan tidur mana mudah. Tidur mudah. Nak lah ni. Oh sedap tidur lah ni. Taklah buat ujian. Pelik bulan Ramadan ni pelik. Ramadan pelik. Tuan ni kira ni masa ni masa paling sedap tidur ni. Masa ni tak pala ya bing lalu. Masa ni. Jadah. Tapi nak suruh bagaimana nak suruh orang lain pun jadi A juga. Orang lain nak suruh jadi A juga. Buat lagu mana? Nak kita bergerak nak suruh nak menggerakkan orang lain. Supaya kita boleh ngaji biar orang lain boleh ngaji juga. Nabi sebenarnya para sahabat tak berhenti-berhenti sahabat ni kan. Daripada mula hijrah hari Nabi, lepas tu berlaku Badar. Di antara Badar dengan Uhud dalam masa setahun tu, Nabi sendiri 5 peperangan dah Nabi terlibat ni. Lepas tu dengan Yahudi saja, Bani Nadir, Bani Quraiqah sesat dah. Lepas tu kecil-kecil lagi dia hantar maki gerak macam Hamzah ni kak, pot darah dia tu kak kena gerak macam baru balik pun gatal pula, baru balik gatal pula, baru balik gatal pula. Lepas tu bila Uhud kan ada orang lain duk jerit ayah dia mati, orang lain duk jerit anak dia mati, orang lain duk jerit abang dia mati. Hamzah Nabi kata tak ada siapa dia jerit.
Hamzah tak ada siapa dia. Tak ada siapa dia. Wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr. Janganlah kamu sedih tengok umat kamu, tengok munafikin ni bersegera ke arah kekufuran. Ke arah kekufuran cepat. Ke arah kekufuran cepat. Innahum la yadurullah syai'an. Mereka tidak bagi mudarat sikit apa pada agama Allah. Tidak bagi mudarat sikit apa pada Allah, pada agama Allah. Jangan bimbang. Yuridullah. Sebenarnya Allah Taala nak supaya mereka tidak ada bahagia di akhirat. Tu buat jadi lagu tu. Allah sendiri nak. Allah nak. Sebab kewarasan yang telah diberi pendengar penglihatan tak guna. Nasihat-nasihat Nabi tidak ada nilai. Yahudi nasihat ikut lalu. Sebab Yahudi ada dunia dia. Nabi orang akhirat, syurga neraka, syurga neraka. Jadi orang duduk dengan Nabi kalau tak duduk dengan nak faham dengan Nabi kena faham dengan bahasa iman, nak bahasa pengorbanan baru boleh duduk dengan Nabi. Hak ni dia faham dengan bahasa dunia, bahasa duit. Yahudi kecek dengan bahasa duit. Hak ni kecek ahli saja, syurga neraka. Itu yang umat segera gitu. Jadi Allah Taala bagi tahu, yuridullah. Sebenarnya Allah nak supaya orang munafik ni yang terkesan dengan Yahudi ni supaya dia tidak ada bahagia di akhirat nanti. Tidak ada bahagia. Walahum adzabun azim. Dan bagi mereka azab yang sangat besar. Innal ladzina ishtarawul kufr bil iman. Orang yang mana beli kekufuran dengan jiwa iman. Allah tahu dah duduk dalam iman dah. Tapi bila ditawar dengan dunia dia jual iman dia, beli kekufuran itu. La yadurullah syai'a, tidak bagi mudarat sikit apa pada agama Allah. Tak bagi mudarat. Allah tidak berhajat pun. Walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Wala yahsabanna alladhina kafaru, janganlah orang yang mana kafir ni menyangka bahawa annama numli lahum khairun li anfusihim. Kami bagi tempoh, kami lok ni, kami tak buat gapo-gapo, tak ada tuang azab gapo, tak tala. Tak lawan Nabi, munafik sendiri. Tak, bila tak ikut Nabi, ikut nasihat Yahudi kedai maju dan tak terjejah. Ikut Nabi semua tergendala. Baru nak buka kedai Nabi suruh pergi ke belah tu, suruh pergi buat dakwah. Baru nak buka kedai suruh. Bila nak maju? Ni keadaan sahabat di Madinah ni. Itu yang jadi munafik tu. Sebab dengan ikut Nabi terjejah. Kerana mereka. Dan Nabi tak pandai, Nabi pandai ke apa dia tuntut Allah sekarang ni. Kena sebar ke. Kena pastikan sekitar Madinah ni semua orang Islam belakang. Sebab tu Nabi hantar jemaah lagi. Berterusan. Sampai sekarang ni dia lepas Uhud ni peperangan besar, peperangan ke Bani Mustalaq. Ni selepas ni. Tahun keempat ni Bani Mustalaq pula. Bani Mustalaq apa dia? Ni orang yang mana ada pengaruh besar. Dia pula penempatan dia di antara Madinah dengan Mekah, tengah-tengah. Jalan yang digunakan oleh orang Mekah untuk pergi berniaga ke Syam. Dia Quraisy pun nak dia, Nabi pun nak dia. Sebelum Uhud, sebelum Badar ni, jemaah telah dihantar dah jumpa dia dengan dia. Dak pujuk dia masuk Islam, dak hantar jemaah, tapi dak main tarik tali. Tiba-tiba berlaku Uhud bila Bani Mustalaq dapat tahu bahawa Quraisy telah sediakan pasukan yang ramai 3,000 mari serang Madinah kan, dia anggap Nabi kalah kan, maka dia setuju dengan Quraisy. Setuju Quraisy. Maka dia bersama dengan Quraisy, Bani Mustalaq. Sekarang ni dia dak bimbang. Nabi baru balik Madinah sekarang ni. Tak, sekarang Nabi buat persiapan nak pergi serang Bani Mustalaq. Dan Nabi serang Bani Mustalaq kan, Nabi tak ada bagi pilihan dah. Biasanya kabilah ni bagi dakwah dulu, kemudian bagi tahu dulu. Tak, tiga benda tu. Bani Mustalaq tidak, pakai daripada Madinah untuk pakai serang lalu. Sebab apa? Sebab dia terlibat dengan Quraisy. Dia terlibat bersama Quraisy dalam Uhud tu serang Nabi. Dan serang Nabi. Uhud ni yang main peranan serang Nabi. Dia support, dia bagi, dia mudahkan gapo dia makan, supply air gapo semua. Dia tahlul dengan Quraisy. Bani Mustalaq. Dan Nabi serang terus lepas buat persiapan. Mana penat bergerak, sentiasa bergerak Nabi. Tak baru lepas Bani Mustalaq, lepas tu Khandaq pula lepas ni. Khandaq pula. Itu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kafir Yahudi di Madinah baki masih ada lagi. Tak munafikin yang baik dengan Yahudi ni. Tak. Allah Taala bagi itu, janganlah orang kafir menyangka bahawa kami tak buat gapo-gapo dia, kami panjai kaum dia, numli lahum khairun li anfusihim. Kami tak ada buat gapo-gapo, tak ada tuan, tak tala, kedah tak tala, tak kebun tak tala. Ini kebaikan untuk mereka. Tidak. Innama numli lahum liyazdadu isma. Sebenarnya kami bagi tempoh pada mereka. Kami tak buat gapo tindakan pada mereka sebenarnya liyazdadu isma, supaya bertambah dosa dia. Supaya nak kata akhirat ni parah. Ini Allah. Nabi bagi tahu dalam hadis daripada ayat gini, tuba. Berbahagialah satu orang yang jadi miftahul khair.
kunci kebaikan. Dan celakalah satu orang yang mana dia jadi kunci kejahatan. Sepatut dia boleh mati dah ni, tapi Allah Ta'ala panjang kau umur. Buat apa? Supaya dia jadi asbab kejahatan bagi orang lain, supaya Allah Ta'ala azab dia lebih teruk lagi. Ni Allah Ta'ala bagi. Sebenarnya kami panjang kau umur dia, dan biarkan dia tu untuk kami tambahkan supaya dia tambah buat dosa. Dia bagi mereka azab muhin, azab yang sangat hina. Maka Allah, kemudian Allah Ta'ala bagi tu hikmah. Apa perang ni? Apa ujian lagu ni? Allah Ta'ala bagi tahu pada kita. Maka Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaih. Betul ni Allah Ta'ala bagi tahu pada kita ni. Allah Ta'ala tidak akan biarkan mana-mana orang dakwa dia mukmin. Ala ma antum alaih, di atas apa yang dia berada di atasnya sekarang ni. Sebelum datang ujian. Tak akan biar datang ujian. Kok mana-mana akan datang ujian, kita buat keputusan sama ada kita pilih Allah atau pilih selain daripada Allah. Baik duduk dalam perjuangan lalu. Tentu dah kita pilih Allah, kita duduk minta Allah menangis mati dekat lagu ni. Kalau kita duduk saja-saja gini, mari paling tidak pun masa malaikat maut mari tu dah. Ujian mati ni ujian. Dia bukan mati sengih-sengih gitu tak ada gapo. Mati tu ujian. Boleh mati dalam iman ke atau tidak iman? Bahaya. Allah kata Allah tidak akan biar dia datang keadaan sama, keadaan seperti mana Asia nak beriman tu nak kena apa? Kena buat pengabanan. Sedia dibunuh. Macam gapo dia ahli sihir nak beriman dengan Firaun, nak beriman dengan Nabi Musa tu. Ujian yang sama ya, semua kena lalu ujian untuk melayakkan dia, untuk luluh dia untuk dapat redha Allah, untuk masuk syurga Allah SWT. Mana ada ujian ni ayat ni. Maka Allah Ta'ala tidak akan, maka Allah liyadharal mu'minin, Allah Ta'ala tidak akan biarkan mana-mana orang mukmin ala ma antum alaih, di atas apa yang kamu duduk di atasnya, hatta yamizal khabitha min, sehingga Allah dapat bezakan al-khabith min at-tayyib. Mana molek atau molek? Allah Ta'ala sendiri. Sebab tu kan ulama masuk neraka, dermawan masuk neraka, mujahidin masuk neraka. Untuk bezakan. Allah Ta'ala tahu molek tak molek ni. Allah Ta'ala habis, Allah Ta'ala cek. Allah Ta'ala yang peksa. Allah Ta'ala yang berusaha. Allah Ta'ala yang uji kita. Allah Ta'ala bagi ni Allah. Sebab tu sifat-sifat mukmin kan dari surah Mukminun kita baca dah kan. Dalam keadaan lagu mana sifat dia? Sifat dia lagu mana? Sebab tu kita tengok Quran, jangan tengok orang. Tengok orang kat tu Allah. Ahli syurga dah kita. Nak tengok orang 4 orang berat lagi kat. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib, dan Allah Ta'ala tidak tunjuk pada kamu tiap perkara gaib. Kamu tidak tahu perkara gaib. Walakinna Allah yajtabi min rusulihi, tapi Allah Ta'ala pilih siapa saja di kalangan orang yang mana Allah Ta'ala nak pilih jadi rasul, di kalangan Allah Ta'ala nak. Fa aminu billah, oleh kerana itu berimanlah kamu dengan Allah dan Rasul. Wa in tu'minu wa tattaqu, sekiranya kamu benar-benar beriman, benar-benar bertakwa, bagi kamu ganjaran yang sangat besar. Wala yahsabanna alladhina yabkhalu, kemudian kritik orang yang bakhil pula. Bila ada jihad, bila nak hantar jemaah, dia perlu dana. Dia bila dana ni perlu infak, dia tarik infak. Bila ada infak ni, mari ujian untuk orang kaya pula, untuk orang ada pula. Wala yahsabanna alladhi, janganlah orang yang bakhil itu menyangka bahawa dengan apa yang kami bagi pada mereka itu kebaikan pada mereka. Wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahum, janganlah orang yang bakhil itu menyangka bahawa dengan apa yang Allah Taala bagi pada mereka tu daripada kurnia Allah SWT, huwa khairun lahum, itu kebaikan untuk mereka. Tidak jadi kaya, tak infak takut kedekut. Bahkan sebenarnya huwa syarrun lahum, bahkan sebenarnya yang mereka bakhil itu sebenarnya syarrun, buruk kan. Dia terperangkap, tak boleh guna apa harta tu. Dia tak boleh guna, pada diri dia pun tak boleh guna. Tapi dia bangga. Tapi kena hisap. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah, akan dikalungkan apa yang dia bakhil, harta yang dia bakhil itu pada leher mereka pada hari kiamat nanti. Akan dikata, ni hartamu. Sedangkan sebenarnya walillahi mirasus sama, milik Allah sebenarnya. Allah pewaris benar apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit dan bumi. Allah Taala bagi sebagai ujian semata-mata. Dan harta Allah Taala bagi untuk tegakkan agama dulu. Untuk bina hubungan, untuk tegakkan agama Allah dan untuk bina hubungan sama manusia. Ni tujuan harta, tujuan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Taala apa yang kamu buat, Allah Taala jelas belaka. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah Taala tahu. Taala bagi ini perkataan ulama-ulama Yahudi, kata-kata orang Yahudi ni bila Nabi tarik infak kan? Tarik infak kan tak? Mereka kata apa dia?
Mereka buat nganyi, kata Allah fakir, Allah berhajat pada kita, saya kita orang kaya. Kita kena faham ni, kedai-kedai supermarket Madinah ni semua Yahudi belakang. Dia orang-orang ikut Yahudi, munafikin belakang. Orang Islam seorang dua lah, orang Islam menahuk kaya seperti mana Talhah bin Ubaidillah. Tak. Sikit lah kaya. Jadi bila tarik infak begini, mereka buat nganyi. Allah suruh tu fakir benar, dia berhajat pada kita, kita kaya. Cakap pada mereka. Ini satu terjemah. Yang kedua ni, kaya sini maksud apa dia? Fakir ni. Ulama-ulama Yahudi lama dah duduk bagi tahu pada orang dia. Fakir sini kaya bukan kaya harta ni. Yang kedua ni kaya apa? Kaya dari sudut keturunan Yahudi ni, dia perasa hadirin. Oleh kerana kebanyakan nabi di kalangan mereka. Mereka rasa mereka sampai sangka bahawa Allah Taala kalau nak islah umat berhajat pada Yahudi. Sebab semua nabi-nabi sebelum ni di kalangan Yahudi. Jadi mereka sudah buat satu kaedah, tak? Sama-sama mereka kata Allah SWT kalau nak islah berhajat pada kita juga. Dia mau ni tak nak baik kiarat ni. Ia kena kita juga. Dia biasa dalam agama pada lagu dari dunia begini ada gini. Sepuluh putih mari ke dok. Orang Melayu kata. Orang Melayu tak boleh nak mereta. Orang putih juga. Ya ada buat tu. Tak pandai. Kalau bagi pun orang punah juga. Dia bukan pandai. Dia terperangkap. Orang Melayu sama aja. Dia ada keboleh dia tengok. Buat kita aja boleh ha. Saya ilin ni, saya ospot ni boleh. Buat orang lain tak kerti. Dia terperangkap. Dia panggil gulu dengan apa dia? Dengan kaum dengan bangsa. Dan ni ulama-ulama Yahudi sehingga keluar perkataan mereka begini. Allah SWT kalau nak islah umat ni dia berhajat pada kita Yahudi, Bani Israel. Ini percakapan mereka. Allah Taala bagi laqad sami Allah. Allah Taala tahu. Allah Taala dengar perkataan orang yang dakwa bahawa Allah Taala berhajat. Mana fakir ni berhajat pada mereka. Wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Sebab tu sesuai dengan Yahudi gini. Kami akan tulis apa yang mereka dakwa tu. Wa qatlahumul anbiya, sedangkan mereka telah bunuh para nabi tanpa hak. Wa naqulu dzuqu adzabal hariq. Di akhirat nanti kami akan kata pada mereka rasakanlah azab yang membakar. Dan demikian itu Allah Taala bagi tahu dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Dengan sebab perbuatan. Wa innallaha laysa bidzallamin lil Allah Taala tidak pernah buat zalim pada mana-mana hamba. Alladzina qalu, iaitu orang lagi mengenal azab ni orang ni. Orang Yahudi ni, ulama Yahudi ni. Dia dakwa innallaha ahida ilaina. Ni ajib ayat ni. Ni kita kumpul belakang sambung daripada ayat sebelum juzuk 4 ni. Allah Taala sambung semula. Kejahatan ulama Yahudi. Jadi bila tengok siri-siri kemenangan Badar menang, Uhud menang, orang Islam kau naik ni, tak ada di antara orang Yahudi ni pergi jumpa dengan ulama dia, tanya dengan jujur ni, jolo sungguh kau Muhammad ni. Ada ke orang kat ada lagu tu. Sebab Yahudi, ramai-ramai Yahudi tak beriman kerana ulama-ulama mereka yang jadi pahala. Jadi ni di antara ucapan ulama mereka, Allah Taala rakit dalam Quran. Mereka kata apa dia? Kita bukan tak beriman dengan Muhammad, tapi sebab kita sudah buat perjanjian. Innallaha, tak digunakan nama Allah. Sesungguhnya Allah telah buat perjanjian dengan kita. Perjanjian apa dia? Benda-benda tak ada dari Taurat ni, tapi ni rakyat ulama Yahudi. Dia kata kita sebenarnya bukan tak beriman dengan Muhammad, tapi kita sudah buat perjanjian dengan Allah bahawa alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kulun, bahawa kita tidak akan beriman dengan mana-mana rasul sehingga rasul tu kalau dia benar-benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena datangkan binatang korban. Dia dalil bahawa dia rasul tu, binatang korban yang dia datangkan tu dimakan oleh api. Mari api sambar. Baru dia rasul. Ni tengok ni ucapan ulama dia. Dia tipu umat dia, masyarakat dia, kaum dia. Jadi kaum dia kesyik dengar lagu tu kan, pergi jumpa Nabi kan, tak apa tak mari gini. Nabi layan benda lagu ni, tak layan kan. Berapa puluh surah dah. Surah. Dan Allah Taala sendiri bagi tahu tak bagaimana sikap Yahudi sebelum ni. Mereka tak beriman kan. Tapi ni ulama mereka jawab. Qul, katakanlah, qad ja'akum rasulun min qabli, sesungguhnya telah datang pada kamu rasul sebelum aku dengan buat bukti-bukti dan wabilladzi qultum, dan apa yang kamu royak tu. Falima qataltumuhum, bahawa membunuh juga mereka tu. Mana ada dah rasul sebelum ni buat lagu tu. Tak beriman juga, bukan setakat tidak beriman, mereka bunuh pula.
Seperti mana mereka nak bunuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana mereka nak bunuh Nabi Isa. Allah angkat Nabi Isa tu kerana mereka nak bunuh Yahudi ni. Yahudi. Falima qataltum? Kenapa kamu bunuh mereka? In kuntum sadiqin. Fa in kadzabuka, sekiranya mereka mendustai kamu wahai Muhammad, faqad kudziba rusulun min qablik. Sebenarnya rasul-rasul sebelum kamu telah didustakan. Ja'u bi, telah datang pada mereka bukti-bukti yang jelas dalam kitab Zubur wal Kitabil Munir, dalam kitab dalam Quran. Dalam kitab mereka sudah ada dah. Telah datang dah bukti-bukti ini. Jadi mereka ni kerana kedegilan semata-mata. Oleh kerana itu jangan peduli. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang ni pasti akan mati juga. Balik dengan Allah Taala belaka, jangan bimbang. Tak, balik dengan Allah Taala belaka. Dan bila balik dengan Allah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Taala bagi tahu pahala kamu tu, amalan kamu akan dibalas dengan sempurna pada hari kiamat. Faman zuhziya anin nar, siapa dia selamat daripada neraka dan dimasukkan dalam syurga, faqad fa, itulah yang berjaya. Ni kejayaan kita. Dah selamat daripada neraka, masuk dalam syurga. Dua-dua belah kaki duduk dalam syurga ni. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan tipu daya. Tipu daya. Bukan kehidupan yang sebenar. Tak ada yang sebenar atas dunia ni. Cuma sahabat yang masuk atas dunia nak nampak syurga dah. Di Uhud kan, kisah-kisah ke tak? Aku bangun syurga. Aku bangun syurga. Bangun syurga sahabat. Allah Taala bagi. Tak, seorang sahabat pergi jumpa Nabi dalam ada genting, ya Rasulullah, kalau aku mati pas ni, mana aku? Kalau aku pergi sungguh ni. Dia berkata dari syurga. Pergi lalu. Mati lalu. Oh, masa tu tawar dah kita dengar Nabi tawar pada sahabat. Allah, murah-murah. Diskaun murah. Siapa dia? Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh ni apa? Tempel konkret lah. Makzur dia tidak, Nabi kira tak pergi perang. Tapi Uhud dia pergi kan? Tak. Dia kata, ya Rasulullah, kalau aku mati hari ni, boleh aku pijak dengan kaki tempel aku syurga? Nabi kata boleh. Pergilah dia. Tawar anak Nabi pada para sahabat. Dia Nabi hantar jemaah Ahlul Quran tu kan, kena bunuh. Pembunuh dia masuk Islam kemudian kan, Tufai ke apa? Bin Tufai ada seorang pembunuh dia tu. Nak bunuh sahabat. Bila dia tikam sahabat ahli Quran tu kan tak? Sahabat kata apa? Fuztu wa rabbil Ka'bah. Kena tikam. Aku telah berjaya demi Tuhan Kaabah. Kejut dia. Aku tikamu. Ya, dia tanya. Dia tanya, "Apa dia kecil lagu tu?" Kita tikam dia mati, dia berjaya pula. Dia masuk Islam sebab tu. Masuk sebab syurga, dia nampak syurga. Maka dia masuk Islam. Masuk Islam. Dan ni Allah Taala bagi tahu, ni kejayaan, ni takrif kejayaan kita. Bila ada dua kaki dalam syurga, selamat daripada neraka. Ada kehidupan dunia ni mata'ul ghurur, kesenangan yang tipu daya, bukan kesenangan yang sebentar. Ada. Semua sebentar berlaku. Sedap nasi mandi sekejap ya. Sedap lah. Sedap. Kolesterol tu tak sedap-sedap. Sedap pun tak boleh buat gapo juga. Tak boleh buat gapo. Mata'ul ghurur. Bukan nikmat yang sebenar. Dah tu berlawan display berlaku sebenarnya. Tak ada. La tu berlawan, kemudian ulas mula ni perkataan ni, la tu berlawan, pasti kamu akan diuji. Allah nak bagi dunia tempat ujian. La tu berlawan fi amwalikum. Kamu akan diuji pada harta kamu. Tengok, pada cari makan kamu diuji. Untuk tegakkan agama Allah ni, untuk ujian dunia ni, kamu akan diuji. Diuji. Kalau tak sibuk juga boleh diuji juga. Baik pilih duduk dalam usaha untuk menegakkan agama Allah. Tak, baik pilih. Kalau tidak jadi seperti mana Nabi beritahu, tak. Orang kafir ni dia tak tahu buat apa. Allah tak nak buat perumpamaan, orang yang tidak tahu maksud hidup dia ni, orang kafir ni macam lembu kena piak ketua dia tahu apa kena piak. Dia tahu. Orang mukmin ni bila kemari musibah dia tengok perhati gapo dia Allah Taala nak daripada dia. Gapo? Orang kafir, orang munafik tak tahu buat apa dia. Tak tahu, dia tak fikir, tak ada kait. Namun musibah datang ni untuk dia kembali pada Allah. Tak. Dah kan ya tahu, la tu belahun. Kamu pasti akan diuji pada harta kamu, daripada diri kamu. Wala tasma'unna minal ladin. Kamu akan dengar daripada ahlul kitab, daripada profesor-profesor, daripada cerdik pandai ni. Daripada orang cerdik pandai orang sebelum kamu. Wa minal ladina asyraku, daripada orang kafir, daripada orang musyrikin. Gapo dia? Adzan katsira. Kritikan yang banyak. Kau tu tak kena, kau ni tak kena. Itu biasa. Allah tak nak bagi tahu. Nabi sendiri kena kritik. Semua tak lagi wa in tasbiru wa tattaqu, sekiranya kamu sabar dan bertakwa, maka fa inna dzalika min azmil umur, itulah
satu gapo dia. Inilah cara hidup para nabi, para rasul, azmil umur. Taqwa dia sabar. Wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurin washtaru bihi thamanan qalila. Ingatlah Allah Taala bagi tahu, sebenarnya Allah Taala sudah buat perjanjian dengan ahlul kitab, dengan orang yang mana diberi kitab, dengan ulama ni. Gapo dia perjanjian Allah Taala dengan ulama ni? Bukan untuk ulama Yahudi ni, ulama ni. Perjanjian gapo dia? La tubayyinunnahu lin-nas. Hendaklah kamu jelaskan kepada manusia tentang Allah. Kehendak Allah. Wala taktumunahu, jangan kamu sembunyikan. Lalu tapi fanabadhuhu wara'a dhuhur, tapi mereka lepat dak belakang mereka. Washtarau bihi thamanan qalila, mereka telah beli kesesatan dengan jual petunjuk tu dengan nilai yang sedikit. Habis sama yashtarun, sungguh buruk apa yang mereka beli tu. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu. Janganlah la tahsabanna alladhina yafrahun, janganlah kamu menyangka bahawa orang yang mana gembira apa yang dia telah diberi kepada dia. Wa yuhibbuna an yuhmadu, mereka suka dipuji di atas satu perkara yang mana mereka tak buat benda tu. Ulama Yahudi kan suka nisbah dia pada ilmu, dipanggil ahlul kitab. Macam ustaz, dia suka panggil ustaz, suka panggil ulama, pewaris Nabi, bangga kata ni pewaris Nabi. Tak. Kerja tak buat. Pewaris Nabi ni kerja Nabi, kerja dia. Tak. Nisbah dia tu suka, tapi kerja tak buat. Kita buat. Allah kata la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw yuhibbuna an yuhmadu bima la yaf'alu fala tahsaban. Janganlah orang lagu ni menyangka bahawa dia akan selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Tak akan selamat. Walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Walillah, ayat akhir surah Al-Imran. Allah Taala tutupkan dengan ayat ni. Ayat ni Nabi baca bangun tidur ni kan. Sebab tu kita kena belajar daripada ayat 190 ni, lepas ayat walillahi mulkus sama ni. Ayat walillahi mulkus samawati ni nak bagi tahu pada kita kenapa ujian lagu ni, kenapa Allah Taala ujinya, kenapa kena taat pada Allah ni. Walillahi mulkus samawati, milik Allah belaka apa yang ada dalam ini. Kamu milik Allah. Dan milik Allah, ikut Allah nak buat lagu mana. Allah telah buat keputusan bahawa kejayaan dia taat perintah dia, kejayaan adalah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah buat keputusan dunia ni tempat ujian. Allah telah buat keputusan bahawa kehidupan sebenar, kehidupan akhirat milik dia belaka. Sebab tu ayat begini sentiasa datang. Di tengah-tengah kemuncak ujian mari tu kan tak. Allah Taala sudah walillahi ma bis samawati, milik dia belaka apa yang di langit dan bumi, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Ada sesuatu. Inna fi khalqis sama, ni ayat turun. Bila turun ayat ni Nabi menangis sepanjang malam ni kan. Sepanjang malam Nabi menangis. Dan Nabi jadikan amalan bangun tidur. Bila bangun tidur Nabi baca ayat ni. Dia siapa? Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Habis. Tengok langit. Tengok kejadian. Gapo dia ayat ni? Inna fi khalqis sama, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, perubahan malam dan siang, benar-benar tanda kebesaran Allah bagi orang yang cerdik. Siapa dia ulil albab ni? Alladzina yadhkuruna Allah, orang yang mana zikir pada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan baring. Dan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan berfikir pada kejadian langit dan bumi ni, sehingga keluar natijah dia, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, kamu tak jadikan ni saja-saja ni, hebat gini semua kejadian ni, tak saja-saja ni. Subhanaka faqina adzabannar, wahai Tuhan kami, selamatkanlah, maha suci engkau, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ni tu ayat. Ayat ni hadirin, tak, bila tu ayat ni kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis sepanjang malam ni. Ayat ni tapi sampai habislah. Bila lagi kejut Nabi kan, bila tengok Nabi menangis, bila tanya, "Kenapa kamu menangis wahai Rasulullah?" Nabi kata, "Nazalat alayal barihah." Semalam tu pada saya ayat. Nabi baca ayat ni. Apa bayar kan? Ada ulama buat dalil ayat ni. Ayat 151 ni dalil boleh berzikir dengan berjoget. Kan? Nabi menangis dia pergi joget. Dia ambil, tengok kalau orang ambil Quran izin dia ambil kutik-kutik gitu. Tak, jadi lagu ni dia kata orang yang mana orang yang berzikir pada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan menyanyi. Tengok kan? Orang yang berjoget kan tak? Yang lompat gitu. Dia buat. Dia kata kalau pergerakan ni dibuat dengan cepat, dia jadi joget ni. Kejap duduk, kejap bangun, kejap duduk. Tubik dia punya gapo dia istimbak tinggi lah. Orang Melayu kreatif. Kalau bagian modify motor dia kreatif. Modify kereta kreatif. Modify agama je kreatif juga. Orang Melayu kreatif.
Orang Arab tak memikir lagi so. Boleh. Sebab tu baca Quran dia kena tengok Nabi. Bila kita tengok Nabi sasa. Kalau kita tak tengok Nabi Quran, kalau tak ada Nabi ke ada. Macam-macam kita boleh faham. Kita boleh faham Quran, boleh faham Quran ni. Sebab tu tengok Nabi. Sebab Quran itu kepada Nabi dulu kan? Quran itu kepada Nabi. Quran itu untuk serta untuk panduan pada Nabi daripada sahabat. Sebab tu kita akan jadi basirah nampak kan? Kalau tidak kan dia ni orang-orang zikir ni ayat ni. Dah Nabi SAW nangis. Dia tengok ni ayat ni. Rabbana inna, lepas hasil tengok tu, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya man tudkhil, siapa yang kamu masukkan dalam neraka, itulah orang yang telah kamu hina dia. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dia tidak ada bagi orang zalim sebagai penolong. Rabbana, tengok bahasa ni. Bahasa inabah ni. Kita bagi tahu mula ke Rabbana la tuzigh qulubana, lepas tu yaquluna Rabbana amanna, lepas tu doa. Kita kutip semua doa kan. Ini penghujung dia ni. Dia kita kenapa? Mana ciri mukmin yang Allah SWT nak daripada kita. Ni sifat dia. Dalam dia lagu ni sifat dia. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadil iman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah dengar orang yang mana panggil kami, ajak kami supaya beriman. Tengok ni. Seolah benda ni nampak. Seolah kita nampak Nabi SAW ajak kita supaya beriman. Rabbana, wahai Tuhan kami, innana sami'na, kami telah dengar munadiyan, orang yang panggil kami. Sepatut da'iyan, sami'na da'iyan yad'una lil iman. Dah tak ubah munadi. Munadi ni orang kita nampak. Dia duk seru supaya beriman. An aminu bi rabbikum, berimanlah kamu pada Tuhan kamu. Fa amanna, lalu kamu jawab kami beriman ya Allah. Rabbana faghfir lana, oleh kerana itu ampunlah dosa kami. Wa kafir anna, bagilah kafarah. Tentang kesilapan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan matikanlah kami bersama dengan orang yang baik. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa atina ma wa'adtana, kurniakanlah apa yang kamu janji pada kami, ala rusulika, ke atas rasul kamu, wala tukhzina yaumal qiyamah, jangan kamu hina kami pada hari kiamat nanti. Innaka la tukhliful mi'ad, kamu tidak akan mungkin janji. Fastajaba, Allah Taala jawab lalu, fastajaba lahum rabbuhum, Allah Taala terima doa mereka. Gapo dia Allah terima? Anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha, aku tidak akan sia-siakan apa-apa amalan di kalangan kamu, lelaki ataupun perempuan. Ba'dukum min ba', sebahagian kamu pada sebahagian yang lain. Falladzina hajaru wa ukhriju, dia orang yang mana hijrah kemudian dia keluar daripada rumah dia, disakiti di jalan aku, berjual di jalan aku sehingga dia terbunuh, la ukaffiran, aku akan maafkan semua dosa dia, aku akan masukkan dia dalam syurga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, thawaban min indillah, balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu indahu husnul thawab, dan di sisi Allah husnul thawab, sebaik-baik balasan. La yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad, pujuk Nabi. Oleh kerana itu wahai Muhammad, janganlah kamu terpedaya tengok bebasnya orang kafir nak jalan atas muka bumi nega ni. Susahnya orang Islam di Madinah ni, Nabi di Madinah susah. Tak. Nabi susah dengan tanggungjawab lagi, nak sampai sana lagi dengan susah makan tak cukup lagi. Orang kafir munafikin dia juga, orang Yahudi ni bebas. Tak bebas. Mata'un qalil, kesenangan yang sementara. Kesenangan yang sementara. Kesudahan mereka apa dia? Ma'wahum jahannam. Kesudahan mereka ni neraka jahannam. Abisal mihad, seburuk-buruk tempat. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum, tapi orang yang mana bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka jannatin, kebun-kebun syurga, mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal selama-lamanya, nuzulan min indillah, layanan istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma indallahi khairul lil abrar, dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, tapi lil abrar, untuk orang abrar, untuk orang baik-baik. Wa inna min ahli kitab, sebelum habis surah ni kan, Allah Taala puji sekali lagi orang ahlul kitab, supaya kita tidak silap faham. Jangan sampai kita baca Quran ke jadi beci tengok. Dan beci itu pada amalan yang khilaf dengan kita Allah. Orang dia tidak ada masalah, dia kita bezakan. Yang Allah Taala dedahkan kejahatan itu kejahatan amalan-amalan yang khilaf dengan kita Allah. Jangan sampai kita jadi emosi. Allah tutup ayat dengan wa inna min ahli kitab, sesungguhnya di kalangan ahlul kitab benar-benar ada orang yang mana benar-benar beriman dengan Allah, benar-benar beriman dengan apa yang diturunkan kepada kamu, ya, dan apa yang diturunkan kepada mereka, khashi'ina lillah, mereka khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala, la yashtaru, mereka tidak jual ayat Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah Subhanahu dengan harga yang sedikit. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim, itulah orang yang mana bagi mereka ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Innallaha sari'ul hisab, dan hisab Allah sangat cepat.
Oleh kerana itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman, isbiru, sabar sajalah. Tengok, isbiru. Wasabiru, dia pesan-pesan sama-sama kamu ni supaya sentiasa sabar. Warabitu, dia bertahanlah. Ribat lah. Bertahanlah. Bertahan dengan amalan ni. Dia periakan dengan amalan sembahyang kan ribat. Sembahyang ni ribat juga sembahyang. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, memudahkan kamu berjaya. Habis surah Al-Imran. Surah seterusnya, sepatut kita nak habis Baqarah, tapi Baqarah kita baca tu Hudaybiyah. Jadi surah Ahzab sebelum Hudaybiyah, kita baca surah Ahzab dulu, baru sambung kronologi dia. Selepas Uhud kan, selepas Uhud perperangan Mustalaq, kemudian lepas tu berlaku Ahzab. Kita baca surah Ahzab, turut pun sama dah. Surah Ahzab, lepas surah Ahzab baru kita sambung baki Baqarah. Suratul Ahzab. Pak 418 Suratul Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin innallaha kana aliman hakim. Ahzab ni parti-parti, kumpulan. Ada Hizbullah, ada Hizbus Syaitan. Ada parti Allah, ada parti syaitan. Kumpulan Ahzab. Kita ada surah Zumar, kumpulan juga kan? Secara kumpulan, Zumar kumpulan juga. Ahzab kumpulan juga. Ahzab. Surah ni sepakat dinamakan surah Ahzab. Peperangan Ahzab. Ahzab ni kumpulan apa ni? Ni kumpulan orang kafir ni. Semua ni. Ahzab yang telah berkumpul untuk serang Madinah. Quraisy dah lobby semua Arab, dan ketika ini Bani Quraizah, satu kabilah Yahudi yang besar, yang kaya ni, telah main peranan yang besar dalam Ahzab ni lah. Mereka khianat ni. Selepas perang Ahzab ni, Nabi pergi serang Quraizah ni. Nabi dapat berita Quraisy telah siap dengan lobby semua Arab. 10,000 mari, 10,000 tentera mari serang Madinah. Mana orang Madinah tak sampai 1,000. Bayar keadaan dia. Nak lawan 10. Bulan ni 300 lawan 1,000. Lepas tu gapo dia 700 lawan 3,000. Sekarang ni 10,000 pun Allah Taala uji. Kau berat sahabat. Bayar. Dia bila ujian ni besar, keadaan pun besar ujian. Keadaan Allah Taala buat ni. Tengok bila Allah Taala datangkan keadaan pada Nabi, nak tengok Nabi dengan wahyu Allah ke dengan selain pada wahyu Allah, dengan keadaan. Tengok. Dia tengok Allah Taala khitab ya ayuhan nabi. Dalam Quran bila sebut ya ayuhan nabi kan, khitab lepas tu semua berat-berat belakang. Berat-berat belakang. Dia tajuk utama Ahzab ni apa dia? Kita nak ayat pasal tajuk utama dia, sebab dalam surah ni inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal, ayat masyhur tu. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal jibal. Surah ni ayat akhir, ayat 72. Amanah dalam surah ni apa dia? Kau berbicara dengan orang, inna aradna al-amanata, kami telah letakkan amanah pada langit dan bumi, pada gunung ganas. Semua tidak mahu ambil amanah ni. Semua takut tentang amanah ni. Wa hamalahal insan, manusia je ambil amanah ni. Allah wa ka innahu kana zaluman jahula. Allah bagi tahu manusia ni zalum, jahul. Jauh. Jadi amanah dalam surah ni, nak faham amanah ni kena tengok awal surah ni. Kena tengok seluruh Ahzab, baru kita akan nampak mana amanah apa dia. Amanah ni sekarang ni Nabi. Jadi Allah Taala nak namakan surah ni Ahzab. Ahzab ni musuh-musuh, dan Nabi khitab Allah SWT ni, apa-apa keadaan kena sempurnakan amanah Allah SWT. Amanah Allah Taala apa dia? Taat pada Allah. Jadi surah ni sebenarnya kalau kita baca kan, Allah Taala nak tunjuk apa dia? Apa-apa keadaan kena taslim pada Allah. Jangan terkesan pada keadaan. Jangan terkesan apa-apa keadaan. Kalau ada keadaan yang menyebabkan boleh kita ketepikan perintah Allah Taala, ini masa dia Nabi kena contoh pada kita. Dan ini keadaan paling terdesak sekali, 10,000 nak serang Madinah. 10,000 orang, 10,000 tentera nak serang Madinah.
Dia Yahudi Bani Quraizah mari jumpa Nabi. Munafikin mari jumpa Nabi. Dia Allah rakyat perkataan tamat surah ni. Dia khitab Allah Taala pada Nabi, ya ayuhan Nabi. Nak tunjuk keadaan Nabi begitu terdesak, begitu genting sekali. Sebab Madinah kan bukan tanggungjawab Nabi semua Yahudi bertanggungjawab juga, munafikin bertanggungjawab juga. Semua dah buat ikat perjanjian gitu kan. Keselamatan Madinah ni tanggungjawab bersama kan. Tapi Nabi sebagai ketua. Dan Quraisy kerana benci pada Nabi, kerana tak nak bagi naik, mereka telah lobby habis-habisnya semua Arab. Jadi sebalik mereka ni Yahudi kat main peran dia. Jadi Yahudi tengok dia nak makan belah luar dalam. Tak. Alik Quraisy pun dia juga main peran dia. Dan ni sekali dia pujuk Nabi supaya terima cadangan mereka. Dia mari jumpa Nabi tak, supaya Nabi SAW terima cadangan mereka, supaya Quraisy boleh halal daripada puak Quraisy serai Madinah. Tapi Nabi kena terima cadangan, kena toleransi. Nabi kena toleransi. Kita baca dah surah kedua kan, Al-Qalam kan, Nabi pernah duduk dah dalam situasi begini. Tak, waddu law tudhinu fayudhinu. Mereka ingin supaya kamu toleransi, mereka bersedia. Orang pergi Mekah. Masa Nabi buat dakwah di Mekah kan, Nabi tawar pada orang Mekah, nak 360 bahala kena buai belaka. La ilallah ni, kamu buai 360 bahala, seluruh Arab akan tunduk pada kamu, seluruh ajam kepada. Nah, Nabi telah datangkan hujah-hujah Quraisy tu bertalu-talu sehingga Quraisy tak ada nak jawab. Jadi mereka cuba pujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dak, nebulai wahai mak kami semua Allah, nebulai bagilah. Toleransi. Dak, kami tak nak lawan Arab belaka, selu-selu lah buat perubahan. Ini dia punya syubhat-syubhat dia ni. Dai payah nak berjual ni kerana keadaan gini. Bila masuk perangkat iblis ni, iblis pandai dia tak buka dulu upah ni dulu. Pani dah boleh terima dah kalau Nabi kata nebulai boleh sebuah berhala. Oh, nebulai boleh apa tak boleh. Tapi boleh apa tak boleh setahun habis. Batin ni tak kira dalil lagu mana. Dia kira nak perangkat. Sebab tu hak ni tak boleh terkesan. Dan Nabi telah ada dah pengalaman. Cuma pengalaman dia dulu Nabi seorang, Nabi 2-3 orang. Ini negara orang belakang ni. Ini lagi besar dia punya debaran dia tu begitu. Tak payah kan. Tak. Quraisy Yahudi mari jumpa Nabi, betul pada Nabi, wahai Muhammad, terima cadangan kami begini. Munafikin bagi jumpa Nabi, bagi tekan Nabi. Dan munafikin set kaya pula ni. Mari tekan bagi tekan Nabi. Allah Taala tu ayat bagi tahu pada Nabi, panduan Nabi. Nabi kena ikut wahyu. Allah payah. Dia benda ni realiti, bukan angan-angan kita ni. Tak, kita rakyat apa dia? Harai riba, tu yang kena haraikan riba. Tak. Tu bukan realiti lagi, tak tahu lagu mana kalau kita buat keputusan lagu tu. Faham tak? Nabi ni orang persiapan dah, orang buat siap dah. Declare dah. Perjalanan mari dah. Nak bagi sikit. Allah nak tuai, ya ayuhan nabi ittaqillah. Tengok bahasa. Wahai Nabi, ittaqillah. Semua khitab lepas tu kan untuk perkara besar-besar kan Allah Taala panggil Nabi. Dan dalam Quran banyak kali kan, surah Tahrim, surah Talaq, ya ayuhan Nabi. Lima tuharrimu ma ahallallah. Sini pun masalah sama, masalah anak akak. Zaman Nabi ni, sebelum zaman Nabi lagi, selepas zaman Nabi sendiri pula terlibat juga. Nabi ada anak akak yang Nabi apa dia? Zaid bin Harithah. Nak orang zaman Nabi ambil dia sebagai anak akak, orang panggil dia di Mekah lagi sebelum jadi Nabi lagi. Orang panggil Zaid bin Muhammad dah. Jadi Zaid ni dikenal sebagai bin Muhammad dah. Di Mekah lagi. Sahabat di Madinah. Dan Nabi sangat sayang pada Zaid ni. Nabi sangat sayang. Apatah lagi Zaid ni daripada hamba Khadijah, yang Khadijah hadiah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia budak juga pula. Dan Zaid ni ayah dia tu, dia bukan orang hamba, dia orang merdeka. Dia diculik oleh perampok kan, kabilah dia kan tak. Kemudian dijual di Mekah. Khadijah beli. Pas keluarga dia dapat tahu musim haji, dia dapat tahu ni budak ni ada. Lepas tu mari apa dia? Jadi bila keluarga dia tahu, jumpa dengan Zaid. Masa tu Nabi jadi Nabi dah. Tak. Jadi keluarga dia jumpa Nabi, dia kata ni anak saya ni. Tak. Orang ambil dulu. Tak. Nabi kata apa? Tanya. Dia nak beli kan? Anak dia nak beli semula. Bayar Nabi. Nabi kata tak payah. Tanya dia, kalau dia nak balik ambil. Tengok Zaid. Zaid tak pilih ayah dia. Pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Ma'ruf dah dikenal sebagai anak Nabi. Kemudian Nabi pula kahwin ke dia pula dengan Zainab. Quraisy juga. Quraisy. Allah Taala uji Nabi. Allah Taala nak batalkan sistem anak akak ni. Mana anak akak tak boleh dibank kepada pak akak. Anak akak ni kena bank pada ayah dia. Sedangkan zaman Nabi ni benda tu dah dan Nabi sendiri terlibat. Allah Taala buat benda payah belaka ni. Dari surah ni kita tengok kan semua tu keadaan-keadaan yang mana sehingga Aisyah bagi tahu kalau Nabi boleh sembunyikan ayat Allah, Nabi akan sembunyi ayat tu. Sebab ayat ni memalukan Nabi. Malukan Nabi ke apa dia? Allah Taala perintahkan Zaid cerai Allah Taala ceraikan Zaid dengan bini dia. Allah Taala kahwinkan Nabi dengan bini dia. Dengan bini anak akak. Kalau sekadar tukar Zaid ni jadi dengan bempok dia tu biasa lagi. Ni bini anak akak ni seperti mana anak dah juga ah. Orang anggap ni bini anak akak ni sepenatu kita juga ah, sepenatu kita juga. Tu perasaan orang Mekah. Dia bukan sekadar maklum dia perasaan begitu. Tiba-tiba Allah Taala kahwinkan Nabi dengan Zainab. Ada surah ni. Dia semua ada unsur gini. Ada unsur gini. Dia akhir pun unsur gini juga. Kita nak bagi tahu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 10,000 mari nak serang, Yahudi mari tawar pada Nabi untuk bagi resolusi dan supaya peperangan tidak berlaku dengan syarat Nabi kena toleransi. Atas dasar nyawa ni. Kalau ulama kita sekarang darurat ni, darurat katubihul mahzurat ni, tengok Nabi duduk lagu mana. Lepas tu tengok munafikin pula mari. Allah Taala turun ayat, ya ayuhan nabi, wahai nabi, bertakwalah kamu pada Allah. Tengok, bertakwalah. Sebab berhajat pada takwa yang sangat tinggi pada Allah. Wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Jangan kamu ikut orang kafir Yahudi ni. Wal munafiqin. Jangan ikut orang munafikin. Jangan terima cadangan mereka. Jangan terima. Sepatutnya kata ya ayuhan nabi la tattaqi illa Allah. Janganlah kamu bertakwa malaikat hanya pada Allah. Padat dah. Tapi tidak, Allah bertakwalah kepada Allah. Jangan ikut. Sebab nak zahirkan bahawa orang Yahudi ni, orang munafikin, jangan ikut cadangan mereka. Orang lagu ni tak nilai pandangan mereka tidak ada nilai. Wala tuti' man aghfalna qalbi. Di Mekah lagi Allah Taala sudah ajar dah Nabi. Jangan kamu ikut pendapat orang yang man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'ahu. Orang yang dalam hati dia tidak ada kebesaran kami. Dia ni orang yang ikut hawa nafsu. Orang lagu ni tak ada maksud senara kita. Kita tak boleh jadikan dia ni, pendapat dia ni, apatah lagi buat susah dalam agama kita. Tok Peti pun kena tanya dia juga. Kita ni hak Tok Peti untuk jaga agama kita ni. Rupanya Tok Peti pun tanya dia juga kan. Pas dia buat susah, boleh semaya ke tak boleh semaya kan? Bahaya. Sebab lagu tu rujukan kita, lemah yang kita. Dia keadaan kita pun kita tengok lepas tu Nabi lagi tu ni. Tak. Allah nak kata kamu, wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Jangan ikut orang Yahudi, jangan ikut orang munafikin. Sebab apa? Innallaha kana aliman hakim. Ikut Allah. Sebab Allah alim hakim. Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Kita kena rasa cukup dengan wahyu Allah. Allah lebih bijak lagi. Lepas tu ikut kamu dia, wattabi' ma yuha ilai. Ikut apa yang diwahyukan kepada kamu min rabbik, daripada Tuhan kamu. Innallaha kana bima ta'maluna khabir. Dan Allah tentang apa yang kamu buat, Allah sangat jelas. Kalau ikut wahyu bahaya. Ikut wahyu bahaya. Zahir kan syaitan buat, dak keadaan Allah Taala buat, dak syaitan datang ke bisikan, dak ikut wahyu tak sesuai. Allah Taala kata wa tawakkal 'ala Allah. Bertawakal pada Allah. Allah Taala datang keadaan nak tengok kita tawakal pada dia ke tak. Tu. Sebenarnya semua keadaan. Tengok Nabi Ibrahim, Allah Taala uji Nabi. Tinggal anak dia. Tinggal. Allah Taala tengok Nabi Ibrahim sekarang mana? Sembelih Nabi Ismail. Nak tengok lagu mana? Sebab tu kita pergi dunia tempat ujian. Ada orang kontrol, ada orang uji. Kita kena pergi ada penguji dia. Allah, dunia ni bukan dikendali. Allah Taala pengendali kontrol dia duduk tangan Yahudi ke, duduk tangan Amerika ke, ekonomi duduk tangan Amerika, duduk tangan Rusia ke, duduk tangan Cina, tak ada. Ekonomi duduk dalam genggaman Allah. Nak yakin begini. Kita kena faham begini. Sebab tu kata wa tawakkal. Kalau ikut wahyu kan bahaya mari. Wa tawakkal 'ala Allah. Bertawakal kamu pada Allah. Wa kafa billahi wakila. Dia cukuplah Allah sebagai pelindung. Wa tawakkal 'ala Allah. Bertawakallah kamu pada Allah. Wa kafa billahi wakila. Kemudian Allah bagi itu, ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah SWT bagi tahu, Allah Taala tidak jadikan pada mana-mana orang
ada dua hati, ada dua hati pada tubuh dia, pada tubuh dia. Ni apa dia ni? Bukan ni kinayah. Ni bukan bahasa hakikat. Mana ada orang dua hati? Ada dua jantung, bukan hati jantung. Dua jantung. Macam Allah Taala tidak jadikan pada mana-mana orang. Rajulun sini bukan rajulun. Rajulun ni orang. Laki ke perempuan? Min qalbai fi jawfi. Ada dua jantung pada tubuh dia, pada tubuh dia. Gapo dia maksudnya? Ini kenah gapo dia? Allah Taala tidak jadi ke satu orang ada dua hati gapo dia? Hak ni beriman, hak ni nifak. Hak ni kata lagu ni, hak ni kata lagu, tak ada. Ataupun mulut lagu lain, hati lagu lain. Tidak. Allah Taala tidak jadikan manusia hak sebenar bukan lagu ni. Sebagaimana Allah Taala bagi tahu, "Wa ma ja'ala azwajakumul la'i tudhahiruna minhunna ummahat." Sebagaimana Allah SWT tidak jadikan isteri-isteri kamu yang kamu zihar tu. Ini zihar istilah orang Arab. Bila dia tak setuju bini dia, bila dia nak marah pada bini dia, dia tak cerai, tapi dia zihar. Ini cara jahiliah yang telah Allah SWT larang. Zihar ni apa dia? Menyamakan isteri ini dengan amak kita bersumpah, kamu tak harai kat atas saya seperti mana mak saya, kamu ni seperti mana adik saya. Itu perkataan orang Arab. Bila dia tak cerai bini dia, tapi dia nak menyusahkan bini dia, dia tak, dengan buat alasan tak boleh setuh bini dia sebab dia telah bersumpah dah bini dia seperti mana mak dia. Itu ni Allah nak batalkan perkara ni, nak batalkan perkara ni yang telah tersebar di kalangan orang Arab. Jadi perkataan kamu Allah Taala bagi tahu, mengkata lagu mana isteri kamu tu mak kamu, tak akan jadi mak kamu. Tak akan. Seperti mana Allah Taala tidak buatkan manusia ni ada dua hati, begitu Allah Taala telah jadikan perkataan kamu yang kamu kata isteri kamu sebagai mak kamu, isteri kamu tak akan jadi mak kamu, isteri kamu tetap jadi isteri kamu. Begitu juga wa ma ja'ala adiyaakum abna. Begitu juga dakwaan kamu yang mengatakan dia ni sebagai anak kamu, dia tak akan jadi anak kamu. Dia tak akan jadi anak kamu. Dzalikum qaulukum bi afwah. Itu hanya ucapan kamu dengan mulut kamu semata-mata. Dia tak jadi hakikat. Dia tak jadi hakikat. Wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Allah yang akan bagi tahu kebenaran. Dia sajalah yang tunjuk jalan petunjuk, jalan yang sebenar. Jalan yang benar, jalan nak meneruskan kehidupan. Jalan hidayah, Ud'uhum di antara jalan hidayah apa dia? Serulah mereka ni, anak akak kamu ni, dengan nama ayah mereka, dengan berbengkan ayah mereka. Wa aqsatu indallah, itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tak tahu anak siapa dia, beng apa dia, maka fa ikhwanukum fid din, maka mereka itu saudara kamu. Tak ada beng, jangan letak beng kamu. Maka dia itu saudara kamu dalam agama, dia juga hamba-hamba kamu. Walaisa alaikum junah fima akhta'tum bih. Tapi kalau kamu salah, dah biasa dah panggil kan Zaid bin Muhammad, panggil dah ni anak dia tu, salah tu tidak ada masalah. Allah tak wakil salah. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, tapi panggil yang disengajakan, Kan wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Taala Maha Pengampun, Maha Pengasih. An-nabiyyu aula bil mu'minin. Sungguh nabi ni sesungguhnya nabi ni lebih utama bagi orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Nabi ni lebih utama bagi orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Sebab tu Nabi bagi tahu kan, tak sempurna dengan kita sehingga kita kasih pada Nabi lebih daripada kita kasih pada ayah kita dan anak kita. Antara sebut dua. Sebab tu kita kena bina. Tak kasih pada, kasih sungguh. Tak kasih kalau tak ada rasa kan, tak paling kurang kasih. Mana bila anak kita khilaf dengan sunnah Nabi ni, kita sayang pada Nabi daripada anak kita. Kita akan tegur anak kita. Itu paling kurang ulama bagi tahu. Tak paling kurang. Walaupun tak ada rasa, tak ada. Sebab tu kena bina rasa. Rasa kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi ni lebih aula bagi orang mukmin ni daripada diri mereka sendiri. Sebab apa? Sebab jalan dia menyebabkan kita selamat. Jalan dia menyebabkan kita dapat redha Allah Subhanahu taala. Jalan dia menyebabkan keluarga kita ni dikumpul kan dengan selamat di hari akhirat. Jasa dia, pengorbanan Nabi, susah payah Nabi. Nabi selepas terima risalah ni kan, kita telah baca dah 80 surah. Bagaimana Nabi di Mekah susah. Dia bagaimana Nabi di Madinah ni. Ni nak masuk Ahzab ni,
umur berapa ni? Tahun ke-4 ataupun tahun ke-5. Tak, 58. Umur 58 nak masuk 50. Perang lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perang lagi. Perang dengan umat dia. Umat nak serang dia. 10,000 umat dia mata-mata nak bunuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak puas hati buat di Mekah kan tak? Mari serang di Madinah pula. Dan Nabi telah sediakan diri dia untuk umat dia serang. Zahir dan batin. Dalam rumah pun untuk Nabi, untuk umat juga. Bini dia cerita apa yang dia buat dari rumah dia. Nabi tak boleh rehat. Dan Nabi tak rehat kan. Pak tidur pun. Padahal Nabi Allah Ta'ala gambar kan. Ya yang mudassir, ya yang muzammil ni. Tak, kita sudah bagi tahu kan. Mudassir ni bagaimana dia punya selimut dia tu. Dia beza muzammil dengan mudassir ni. Tak. Mana dia gambar ke keadaan Nabi SAW sebelum terima risalah ni. Orang yang mana duduk dalam keadaan selesa juga. Tak. Tidur tu lembek tebal-tebal juga, selimut tebal-tebal juga. Tapi bila terima risalah ke, tanggungjawab ke dah, semua lipat. Tak ada rehat dah. Dia bagi tahu pada anak tak ada rehat dah dia. Nabi tak rehat. Nabi tak pernah rehat, tak pernah rehat. Betul Allah Taala bagi itu an-nabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatum. Dan isteri dia mak kita. Isteri dia tu mak orang Islam. Mana mak, mana harai di kahwin. Wa ulul arham ba'dhum awla. Sekali lagi Allah Taala mari ayat betul semula. Selepas beberapa tahun dah persaudaraan dengan Muhajir dengan Ansar ni dibatalkan. Untuk satu waktu je sebenarnya. Bila turun ayat Ahzab, bila turun ayat dari surah Anfal kan, maka mula kembali pada asal. Kau anak beranak ni lebih aula sebagaimana kepada sebahagian mengikut kita Allah di kalangan orang mukmin, di kalangan muhajirin. Illa an tafa'alu ila awliyaikum. Malaikat bila kamu nak teruskan lagi, nak buat baik seperti mana biasa, itu tidak ada masalah. Tapi berkenaan dengan harta pusaka, tak, berkenaan dengan buat baik mengikut syarak, kena ulul arham kena dahulukan. Silaturrahim lebih utama. Sebab sahabat berubah. Sahabat bila Nabi persaudara ke dengan Ansar ni kan. Tak. Mizah sahabat berubah. Dia tak pandai dah adik-beradik dia. Seperti ada Mus'ab bin Umair kan, masa tawanan Badar tu ada adik dia kan. Ada abang dia, Abu Izz, abang dia. Jadi tawanan Badar kan. Mus'ab bin Umair lalu. Tak, tempat abang dia tu. Abang dia tengok dia. Tak. Abang dia tu jadi tawanan bagi Ansar lain. Dan Ansar tu adik-beradik bagi Mus'ab bin Umair. Nabi jadikan saudara pada Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair bagi tahu pada saudara dia Ansar tu, dia ni mak dia ni orang kaya ni, menjaga molek dia, tebuh mahar dia. Mus'ab kata pada Ansar tu. Maka abang dia kata, wahai Mus'ab, kita kan adik-beradik, kata, bukan adik-beradik aku, ni adik-beradik aku. Ni adik-beradik aku. Jadi sahabat dengan Nabi ni begitu takluk sekali dah, sehingga ubah belaka. Jadi Allah Taala betul semula. Bila dah hijrah orang kaum Islam ni, maka ulul arham seperti mana dalam Quran, seperti mana Nabi telah ajar, dapat saudara, mak saudara yang disebut satu persatu dalam Quran lepas ni, ini hak sebenar. Hak ni asal. Kita bina hubungan manusia ni, kedudukan dia berdasarkan kaum kerabat gini. Mak dulu, ayah dulu, kemudian adik-beradik, kemudian pak saudara, kemudian sepupu. Ini yang dijaga. Yang ni Allah SWT perintah pada kita. Mengikut kita Allah. Kana dhalika fil kitab, itulah yang tertulis dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa idz akhadna minan nabiy, ini nak mula sebenarnya. Ni Allah Taala celah sini ni ayat ni. Ma ja'alallahu lirajulaini, pencelahan ayat atas tu. Ambil suasana begitu tegah tu atas tadi tu untuk betulkan masalah-masalah yang apa dia? Yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan zihar, berkenaan dengan anak akak, perlu diperbetulkan. Sebagai mukaddimah. Bagi Allah SWT tak akan sama. Orang yang mana dakwah begitu, dia tak akan jadi anak dia. Wa idz akhadna minan nabi, ingatlah ketika mana kami buat dengan perjanjian dengan para nabi. Dia juga dengan kamu. Ni Rasulul Azmi, dengan Nuh, dengan Ibrahim, dengan Musa, dengan Isa bin Maryam. Perjanjian apa? Perjanjian untuk taat perintah Allah SWT. Untuk taat pada Allah SWT. Nabi lah orang mula-mula sekali kena taat. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan kami telah buat perjanjian mereka dengan perjanjian yang begitu berat sekali. Sebab tu Nabi tak boleh berundur sikit pun. Lias'al as-sadiqin anskin, supaya satu orang itu akan ditanya nanti as-sadiqin ansi, kejujuran mereka,
Satu orang yang jujur tu akan ditanya tentang kejujuran mereka di akhirat nanti. Orang ni akan ditanya, Nabi akan ditanya, semua para anbiya akan ditanya bagaimana sikap mereka dengan perintah Allah SWT. Wa adalil kafirin adzaban alima. Dan Allah Taala telah sediakan azab yang pedih kepada orang yang kufur dengan Allah SWT. Kemudian bermula ayat 9 ni, baru cerita tentang Ahzab, baru sambung dengan ayat wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Ya ayyuhalladzina amanu, nak cerita bagaimana keadaan yang begitu genting yang Nabi dan para sahabat hadapi di Ahzab. Kita sambung tadi insya-Allah.